Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad wa ba'du. Alhamdulillah. Pertama dan selamanya mari sama-sama kita panjatkan rasa syukur pada Allah Subhanahu wa taala kerana pagi ini kita dibangunkan, diberikan kesempatan, diberikan peluang untuk mengerjakan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala dan sama-sama dapat kita duduk di hadapan kaca TV menyaksikan Tanyalah Ustaz biar tahu jangan keliru titipan doa tanggal 10 Ramadan bersamaan dengan 3 Mei 2020 di hujung minggu hari Ahad. Kita bersama pada pagi ini mudah-mudahan dirahmati dan diberkati oleh Allah Subhanahu wa taala. Semoga sidang penonton ceria selalu dan stay at home, sentiasa duduk di rumah, jaga keselamatan, jaga kesihatan dan ikut perintah. Sidang penonton yang dirahmati Allah, untuk kita memulakan pagi kita pada hari ini, sama-sama kita tinjau terlebih dahulu berkenaan dengan status terkini COVID-19 di Malaysia. Mari sama-sama kita lihat di skrin anda. Kalau kita lihat status COVID-19 Malaysia 2 Mei 2020, kes baharu ada 105 kes dan 11 kes import, kes 2. Kes yang sudah sembuh baharu ada 116 dan kes yang masih aktif ada 1747 dan jumlah kes sembuh ada 4,326 dan menjadikan jumlah keseluruhan kes adalah 6,176 dan kematian baharu alhamdulillah tidak ada, dan yang mendukacitakan kita jumlah kematian setakat ini adalah 103 yang dilaporkan pada kita. Jadi mereka yang sedang dirawat mudah-mudahan cepat sembuh, kuat semangat dan dapat kembali ke pangkuan keluarga yang tercinta, dan kepada yang pergi kita ucapkan salam takziah kepada ahli keluarga yang sedang dalam keadaan berduka cita. Baik, sidang penonton yang dirahmati Allah, itu kita paparkan kepada anda tadi berkenaan dengan status terkini COVID-19 di Malaysia. Semoga kita berdoa sentiasa semoga cepat kembali dalam keadaan yang seperti sedia kala. Salam Ramadan sekali lagi diucapkan kepada semua penonton-penonton setia Tanyalah Ustaz biar tahu jangan keliru. Jadi sidang penonton yang dirahmati Allah, pada pagi ini kita bakal membincangkan berkenaan dengan topik meraih ilmu, bagaimana kupasan, bagaimana perbincangan. Sebentar lagi kita akan war-warkan dan maklumkan kepada penonton-penonton setia Tanyalah Ustaz. Jadi sebelum kita mulakan dan kita memperkenalkan siapa ahli panel yang bakal menjawab persoalan-persoalan dari penonton hari ini, bersama-sama kita saksikan dahulu VT yang kami sediakan. Bismillahirrahmanirrahim. اللهم ارزقني فيه الذهن والتنبيه وباعدني فيه من السفاهة والتمويه واجعل لي نصيبا من كل خير تنزل فيه بجودك يا أجود الأجودين والحمد لله رب العالمين. Ya Allah, berikanlah aku rezeki, akal dan kewaspadaan. Itu sedikit yang kita ambil dari doa yang dibacakan sebentar tadi. Mudah-mudahan memberikan satu pembukaan yang baik untuk kita. Jadi sedang penonton yang berbahagia, pagi ini kita bakal bersama dengan ahli panel yang tidak asing dengan Tanyalah Ustaz, yakni Ustaz Zul Ramli, yang bakal membincangkan pada kita berkenaan dengan meraih ilmu pada pagi ini. Jadi mungkin Ustaz, apa khabar Ustaz? Baik, alhamdulillah. Jadi mungkin ada sedikit yang nak dikongsikan di awal ni Ustaz untuk mukadimah kita punya perbincangan meraih ilmu. Silakan. Okey, baik. Secara khusus kerana tajuknya pun meraih ilmu ataupun meraih ilmu ya. Jadi demi untuk kita sama-sama mendapat keberkatan, marilah saya mulakan dengan tahiyah kalimat Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli.
Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim la haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim wa ba'd. Baik, terima kasih Dai Azrin dan juga para penonton yang bersama dengan kita pada Taman Syurga pada pagi hari ini, dan sama-sama kita bersyukur kehadrat Allah Subhanahu Wa Taala. Saya yakin pastinya rakan-rakan yang memilih untuk duduk dengan penuh tekun dan setia di hadapan televisyen ataupun FB kita, tidak lain dan tidak bukan adalah untuk sama-sama kita ingin mendapat ilmu yang kita semua faham bahawa sesuatu amal dalam agama Islam ini tak akan diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala melainkan di atas asas ilmu yang benar dan betul. Jadi kerana itu, di atas ruh dan semangat itulah saya kira adanya rancangan Tanyalah Ustaz dan adanya para penonton yang setia bersama dengan kita, dan semoga insya-Allah muqaddimah ilmu ni sebenarnya adalah wujudnya ilaqah, wujudnya kaitan antara kita dan semua para penonton yang baik, yang berbahagia tadi kata Azrin tadi kan, untuk sama-sama insya-Allah kita menjadikan ini sebuah maidan yang mana Allah berikan ilmu kepada kita. Saya yakin setiap daripada para asatizah yang bila mula menyampaikan ilmu, mereka pasti akan mulakan dengan Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Dan itu adalah merupakan kalimat doa dan juga kesempurnaan bila kita memahami soal ilmu. Kerana pertama sekali kita bertasbih kepada Allah. Maha suci Allah, bila sebut tasbih maknanya maha suci Allah daripada sebarang sifat yang tak layak pada Allah. Itu tasbih, itu ucapan para malaikat sebenarnya, sebab malaikat ini nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak. Kemudian subhanaka la ilma lana, itu yang penting. Kita duduk dan kita tahu bahawa tidak ada ilmu bagi kami illa ma 'allamtana. Hari ini kita duduk bertekun untuk mendapat ilmu, tetapi kesedaran dalaman kita memuncak bahawa tidak ada ilmu yang kita ada melainkan apa yang Allah beri kepada kita. Dan sekiranya Allah tidak berikan kepada kita ilmu, kita tidak akan dapat ilmu. Innaka antal alimul hakim. Itu nanti insya-Allah dalam perjalanan perbincangan kita nanti mungkin kita akan lebih dalam kenapa ada kaitan antara alim al-hakim, sebagai sejarah awal manusia ada di atas muka bumi ini, dan itulah latar belakangnya. Maknanya manusia dan ilmu tak mungkin dipisahkan, dan ketika malaikat bertanya pun kepada Allah Subhanahu Wa Taala tentang apa perilaku bentuk makhluk yang kau nak jadikan sebagai khalifah di atas muka bumi, maka Allah Subhanahu Wa Taala telah menunjuk kepada para malaikat bahawa membezakan bahawa manusia dan makhluk-makhluk yang lain adalah wa'allama Adam al-asma. Allah berikan ilmu kepada Nabi Adam tentang nama-nama. Jadi sesuailah sebagai sebelum mungkin kita mula berbincang, doa yang dikatakan oleh para ulama berdasarkan hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Majah dan Imam Ahmad. Nabi SAW sering membacakan doa, Allahumma inni as'aluka ilman nafi'a wa rizqan tayyiba wa amalan mutaqabbala. Ya Allah, berilah kepadaku, ya Allah, rezekikanlah kepadaku, ya Allah. Pertama-tama sekali adalah ilmu yang bermanfaat. Yang kedua barulah rezeki yang baik. Yang ketiga adalah amalan yang kita lakukan diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi insya-Allah saya kira Dai Azrin itu sebagai sedikit mukaddimah. Semoga paling tidak orang kata ada ucapan salam dan rasa hormat kita kepada para penonton yang bersama dalam rancangan Tanyalah Ustaz pada pagi ini insya-Allah. Baik, alhamdulillah itu serba sedikit berkenaan dengan tajuk kita meraih ilmu pada pagi ini. Berikanlah rezeki dalam bentuk ilmu, rezeki yang bermanfaat dan amalan yang diterima dalam kehidupan kita. Baik, sidang penonton
penonton, sebelum saya terlupa untuk kita membuka persoalan kita pada pagi ini, saya war-warkan terlebih dahulu bagi mereka yang ingin membuat pertanyaan soalan berkenaan dengan tajuk kita, boleh pergi ke 3 saluran. Yang pertama, untuk buat panggilan boleh pergi ke 0377261603 atau WhatsApp di talian 011123364480, dan bagi mereka yang terus pergi ke Facebook Tanyalah Ustaz juga boleh di Tanyalah Ustaz TV3. Di situ juga boleh buat pertanyaan soalan di bawah poster yang tertera dengan perbincangan kita pada pagi ini, dan di sana juga ada kita buat secara langsung bagi mereka yang mungkin tak berkesempatan untuk melihat di kaca TV di rumah, boleh melihat di mana anda berada menggunakan peranti anda. Jangan lupa tekan butang suka dan kongsi untuk sama-sama sebarkan kebaikan. Baik, kita nak ambil soalan yang pertama pada hari ini di Facebook Tanyalah Ustaz TV3 dari sahabat kita Aiman Aizuddin. Apakah soalannya? Assalamualaikum Ustaz, adakah dikira meraih ilmu jika mendekati kehidupan orang-orang soleh dan alim ulama? Contohnya melalui pembacaan dan sumber-sumber buku-buku tentang perjalanan kehidupan mereka. Mohon pencerahan Ustaz. Terima kasih. Terima kasih juga sahabat kita Aiman Aizuddin atas soalan yang ditanyakan, bagaimana mendekati kehidupan para alim ulama dan juga orang-orang soleh. Adakah itu juga disebut sebagai mendekatkan diri untuk meraih ilmu? Silakan Ustaz. Baik, alhamdulillah kita dah ada penanya yang pertama, sebab husnul soal, soalan yang baik adalah miftahul ilm. Ilmu akan terbuka apabila adanya soalan-soalan yang baik. Alhamdulillah tak mengecewakan pastinya dalam rancangan Tanyalah Ustaz ni ya. Sentiasa yang bertanya dengan soalan yang baik. Baik. Untuk menjawab, terima kasih kepada saudara Aiman Aizuddin. Apabila kita melihat contohnya kepada apa yang disebutkan oleh Sufyan bin Uyainah, seorang tabi'in, alim, wara', dia menyatakan bahawa inda dzikris salihin tanazzul ar-rahmah. Ini perkataan yang agak masyhur. Dikatakan bahawa ketika kita menyebut tentang orang-orang soleh, ketika itu akan turunlah rahmat kepada kita. Jadi kita dapati di situ bahawa menyebut ataupun menceritakan ataupun membacakan ataupun membincangkan tentang orang soleh itu saja dah cukup untuk turunnya rahmat Allah kepada kita semua. Dan kerana itu kalau kita tengok Ibnu Abbas sebagai contoh, sering dalam pengajiannya banyak sekali menceritakan kisah Sayyidina Umar Ibn Al-Khattab. Dia rajin bercerita tentang Sayyidina Umar Al-Khattab sehingga dia kata bahawa ingatlah kalian tentang Umar kerana mengingati Umar akan membawa ingatan kalian kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi dia ajak ingat Sayyidina Umar, sedangkan Sayyidina Umar tu makhluk. Tetapi mengingat makhluk yang namanya Umar ini kerana kesolehannya, kerana elok dan baiknya dia, maka pada ketika itu menyebabkan seorang tu akan ingat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan ini juga kalau kita tengok Imam Abu Hanifah menyatakan bahawa aku lebih suka sebenarnya bercerita, melihat, mengkisahkan tentang orang-orang soleh bahkan daripada ilmu fiqh yang memang itulah bidang dia. Kenapa? Apabila kita mempelajari hukum hakam, dia seolah-olah sesuatu benda yang ada di dalam catatan kitab. Tetapi bila kita bercerita tentang orang soleh, dia dah bercerita bagaimana ilmu fiqh itu, ilmu akidah itu dah ada dalam tubuh badan seseorang itu. Jadi bila kita cerita tentang orang soleh, maksudnya adalah kita telah melihat ilmu itu bukan secara teorinya, tetapi bagaimana dia telah diimplementasi dia. Jadi itu menurut Imam Abu Hanifah. Jadi insya-Allah saya kira Aiman, satu benda yang sangat baik bagi kita adalah untuk kita ini dapat memperbanyakkan lagi sebenarnya perbendaharaan mengenali orang-orang saleh, sahabat-sahabat Nabi, para awliya illah, para tabi'in yang saleh, dan ini adalah salah satu cara insya-Allah untuk kita mendekatkan dengan ilmu Allah Subhanahu Wa Taala. Baik Ustaz, tadi disebutkan tentang banyaknya dia membaca kitab-kitab, buku-buku yang mana berkaitan dengan mereka yang soleh, dan tadi kata Ustaz sebentar tadi, mereka yang mana menyebut saja saya, belum lagi kita bercerita dengan lebih lanjut, menyebut nama orang-orang soleh sudah pun menjadi satu kebaikan dalam kehidupan kita, kerana di situ dapat satu ibrah yang cukup hebat dalam kehidupan berkenaan dengan perjalanan hidup yang baik. Baik, sidang penonton, kita nak ambil soalan seterusnya di WhatsApp
WhatsApp Tanyalah Ustaz. Kita lihat soalannya dari sahabat kita. Assalamualaikum Ustaz dan Da'i. Salam 10 Ramadan. Saya ingin bertanya, adakah meraih ilmu tak kira usia? Selalu orang yang telah berusia selalu merasa sudah telah terlambat untuk mencari atau menuntut ilmu. Apakah pandangan Ustaz dalam hal ini? Bagaimana ilmu yang diraih tak tahu dari mana, sama ada palsu atau tidak, terus dikongsi bersama. Mohon penjelasan Ustaz. Terima kasih. Terima kasih kepada Kak Ram Sikamat yang bertanyakan soalan berkenaan dengan katanya tadi, bila mana dah berusia, bila mana dah lanjut usia nak menuntut ilmu ni, dia kata rasa terlambat ataupun kadang-kadang ada yang malu untuk menuntut ilmu. Jadi mungkin Ustaz ada sedikit nasihat ataupun pesanan kepada mereka yang mungkin ada perasaan seperti itu. Silakan. Baik, terima kasih Kak Ram ya. Jadi kita Kak pakailah nama Kak Ram, nama pena itu agaknya. Baik, juga para penonton yang lain ya. Ilmu tidak dibatas ikut umur ya. Ilmu tidak dibatas tinggi atau rendahnya mengikut umur seseorang ya. Ilmu sebenarnya atas bagaimana kita bersikap terhadap ilmu. Suka mungkin saya bawa, mungkin kita renung bersama-sama dalam ruh muhasabah ya. Tadi pun sebut 10 Ramadan, maknanya dah 10 hari rupanya kita buat mujahadatun nafsi. 10 hari dah kita melakukan amal-amal. Kita harapkan insya-Allah dia benar-benar masuk ke dalam. Dan kita nak dimasuk ke dalam ini adalah soal kita dan ilmu ya, sebab ilmu sekali lagi bukan diukur ikut umur ya, tak ada diukur ikut umur seseorang. Walau bagaimanapun ada kesan-kesan kematangan dalam proses memahami ilmu. Saya suka bawa apa yang disebut oleh Asy-Syaikh Khalil Ibn Ahmad Al-Farahidi ya, satu nasihat yang sangat saya kira mendalam ya untuk kita muhasabah tentang ilmu dan Yazrin ya. Baik, dia kata apa dia? Ar-rijalu arba'atun ya, rajulun yadri wa yadri annahu yadri fadzalika alimun fas'aluhu ataupun fattabi'uhu wa rajulun yadri wa la yadri annahu yadri fadzalika naimun fa'ayqidhuhu au dzakkiruhu wa rajulun la yadri wa yadri annahu la yadri fadzalika mustarsyidun fa'arshiduhu ay fa'allimuhu wa rajulun la yadri wa la yadri annahu la yadri fadzalika jahilun farfuduhu. Jadi bukan kita nak pecah ikut umur tetapi ikut apa yang Syekh Khalil Al-Farahidi bagi tahu. Dia kata apa dia? Manusia dan ilmu ni kalau kita perhati terbagi pada 4 kategori. Baik. Yang pertama dia kata adalah rajulun yadri wa yadri annahu yadri. Golongan pertama adalah kelompok yang tahu dan dia tahu yang dia tu tahu. Dia tahu dan dia tahu yang dia tu tahu. Zalika alimun. Ini orang alim. Fas'aluhu. Tanyalah dia. Jadi kena tanya orang alim. Sebab ada jawapan kedua tadi, tiba-tiba banyak soal palsu dan segala macam. Sebab kita salah tanya. Betul. Ya, salah mengambil, orang kata salah mengambil iktibar daripada orang yang salah. Baik, yang pertama sekali, kelompok adalah alim, orang tahu, dia tahu yang dia tahu. Dzalika alimun, maka ikutlah dia. Ataupun tanyalah dia. Fattabi'uhu, fas'aluhu, wattabi'uhu. Tanya dia dulu, kemudian ikutlah dia. Yang kedua, ni ramai ni yang di hadapan saya ni ya. Rajulun yadri wa la yadri annahu yadri. Dia tahu tapi dia tak tahu yang dia tu tahu. Dzalika naimun. Dia ni orang tidur lepas sahur. Lepas sahur tu tambah. Ini orang tidur, maka aiqidhuhu, kejutkan dia. Maknanya mari bangun, dah mengaji, dah duduk depan, tanyalah ustaz ni sejak awal-awal tanyalah ustaz ni ada macam-macam background, macam-macam latar belakang, berpindah lokasi, dia duduk ada di hadapan TV. Maknanya masya-Allah alim tapi tak tahu yang dia tahu. Kita kena kejutkan dia orang, adzakiruhu ataupun bangunlah, masyarakat kita perlukan bimbingan ya. Baik, yang ketiga, ni saya kira rajulun la yadri, orang yang tak tahu. Wa yadri annahu la yadri. Orang tak tahu tetapi dia tahu yang dia tak tahu. Nasib baik. Ya. Zalika mustarsyid. Ini kelompok yang minta ditunjuk. Fa'arshiduhu, maka orang inilah yang sebenarnya
sasaran rancangan Tanyalah Ustaz dan mana-mana rancangan, sebab dia orang sentiasa nak tahu, ya, nak tahu, maka tunjuklah dia, au alimuhu, dan ajarlah dia. Dan yang keempat ni Da'i Azrin, ya, kelompok bagi Kak Ram tanya tadi, yang kelompok keempat ni kalau nak terjemah pun tak ada apa-apa nak selera rasanya, ya. Kenapa? Orang yang dia tak tahu, rajulun la yadri wa la yadri annahu la yadri. Dia tak tahu dan dia tak tahu pun yang dia tak tahu. Dzalika jahilun. Inilah golongan orang jahil totok, ya. Jahil yang sebenar-benar jahil, inilah dia orang, ya. Farfuduhu, dia kata kau tinggalkanlah dia. Bukan tinggal kerana tak suruh mengajar tak. Sebab kalau orang begini, kita pergi kat dia pun dia akan kata aku tahu dah, ya. Jadi masya-Allah, ya. Jadi bila kita nampak empat kelompok tadi, saya kira menjawab soalan yang berikutnya tadi yang menceritakan bahawa kita tengok sama ada ilmu tu palsu atau tak palsu, sebab kepalsuan dalam ilmu adalah bersandar bukan kepada beritanya terlebih dahulu tetapi kepada orangnya terlebih dahulu. Sekiranya kita bertanya kepada orang yang salah, bukan yang pertama tadi, maka kita akan dekat kepada cenderung untuk kita tu mendapat perkara yang tidak benar, tidak betul, dan yang lebih teruk yang disebut sebagai palsu. Wal-iyazubillah. Wallahu a'lam. Empat jenis manusia yang Ustaz kongsikan kepada kita sebentar tadi, saya rasa itu satu ilmu baru untuk kita berkenaan dengan jenis-jenis manusia berkaitan dengan ilmu. Jadi banyak lagi kita nak bincangkan selepas ini. Kita nak berehat seketika. Jangan ke mana-mana, teruskan menonton Tanyalah Ustaz, biar tahu, jangan keliru. Alhamdulillah, terima kasih diucapkan kepada semua penonton setia Tanyalah Ustaz, biar tahu jangan keliru. Kita di dalam titipan doa sempena kita berada dalam bulan Ramadan yang mulia ini. 10 Ramadan sudah kita menjalani ibadah puasa, sedar tak sedar 10 hari sudah kita sampai. Rasa macam baru memulakan tetapi sudah ada di penghujung fasa yang pertama. 10 hari sudah berlalu. Jadi mudah-mudahan kita masih lagi dalam keadaan semangat, dan pagi ini kita bersemangat untuk menuntut ilmu di dalam Tanyalah Ustaz. Tajuk pula berkenaan dengan meraih ilmu. Kalau di awal tadi kita dah war-war kepada anda berkenaan dengan bagaimana mukadimah ni tentang meraih ilmu, semangat untuk menuntut ilmu, dan 4 jenis manusia yang berkaitan dengan ilmu. Kalau kita perhatikan, menurut kata dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, katanya siapa yang sanggup merendahkan diri untuk menuntut ilmu, makanya dia akan diangkat tinggi bila mana dia menyampaikan ilmu. Satu ayat yang cukup ringkas tetapi sebenarnya menusuk ke dalam hati bila mana orang itu betul-betul nakkan sesuatu ilmu yang bermanfaat dalam kehidupan. Baik, jom kita teruskan perbincangan kita. Kita nak ambil soalan seterusnya di Facebook Tanyalah Ustaz TV3 dari sahabat kita Melo Ismail. Baik, Assalamualaikum Ustaz dan Da'i. Pertanyaan saya, apakah dengan membaca Al-Quran, ayat suci Al-Quran, tanpa membaca tafsirannya dikira meraih ilmu juga katanya? Mohon pencerahan Ustaz biar tahu jangan keliru. Terima kasih Melu Ismail atas soalan yang ditanyakan. Membaca Al-Quran tetapi tanpa membaca tafsirannya. Jadi bagaimana Ustaz? Mungkin adakah lebih baik dengan tafsirannya sekali? Silakan. Baik, alhamdulillah. Terima kasih Melu yang bertanya, ya. Dan kita adakah kita membaca Al-Quran itu dianggap sebagai pun telah kira meraih ilmu, ya. Baik, saya nak memberi sesuatu yang positif lah saya kira, ya. Sebab ahlu hikmah selalu berpesan hikmah itu ada pada dan, bukan atau, ya. Sebab manusia ni dia suka atau kan. Engkau ni baca tapi tak tafsir, dan akhirnya dia tak ada semangat nak baca. Ataupun kadang-kadang orang mengaji tafsir tapi engkau ni duk tafsir je tapi mengaji tak berapa nak betul. Jadi baik kita dankan. Maka saya suka untuk dankan bahawa kalau kita membaca Al-Quran, adakah kita dianggap sebagai meraih ilmu? Sebab bila kita baca, kita dah gunakan satu ilmu. Namanya ilmu tajwid ataupun tahsin. Ya? Kita tidak boleh membaca Al-Quran. Ya? Sebab Al-Quran ini bila kita baca, maka wajib bagi kita untuk menepati cara bacaan yang telah ditetapkan itu. Jadi
Adakah kalau saya baca, maka saya dianggap meraih ilmu? Ya, baca maknanya dia dapat ilmu dari sudut ilmu bacaan ataupun disebut sebagai ilmu tajwid. Ya. Masih dia mendapat ilmu insya-Allah. Dan sebab itulah kalau kita tilawah sangat digalakkan kita itu bertadarus ya. Sebab kalau kita tilawah maknanya untuk kita tahu. Sebab itu tadarus ni dah jadi lazim sangat dalam bahasa orang kita ini kan. Maknanya bila sebut tadarus semua tahu dah ya. Sedangkan kalimah tadarus itu sebenarnya dia boleh jadi apa ilmu sekalipun ya. Kalau kita duk belajar matematik dua orang ya, orang kata badinya sistem ni sekarang ni ya. Seorang terang, yang ni terang, yang ni terang, yang ni terang, itu pun dah dianggap sebagai tadarus. Sebab tadarus ini daripada kalimah tadarasa, ya tadarasu, tadarusan. Maknanya saling dua orang atau lebih mereka saling belajar mempelajari. Jadi tadarus tu adalah cara baca Quran yang terbaik dalam meraih ilmu bacaan. Kenapa? Sebab bila kita baca, orang lain boleh menegur dan kita juga boleh menegur sesuai dengan apa yang disebut oleh Nabi, khairukum man ta'allamal Qur'ana wa 'allamahu, sebaik kamu membaca Al-Quran dan kamu mengajarkannya. Baik itu. Tetapi dankan lagi ya, dankan lagi sebab bila kita baca contohnya alhamdulillahirabbil alamin, kita baca maknanya alhamdulillah, mereka yang membaca katalah contohnya dalam tadarus, kalau salah dia betul, kalau orang salah kita betul, tetapi mungkin kita dapat bacaan sahaja. Tetapi ilmu kita akan dapat, oh rupanya di sana bermaksud segala pujian bagi Allah. Bagaimana seorang itu tenggelam contohnya dalam erti pujian yang sekira-kira seolah-olah di sana contohnya terpisah dengan pujian. Contohnya berpisah dengan kesyukuran. Walaupun di sana biasa orang kata pujian dan syukur. Jadi semua itu bagaimana kita nak dapat bila kita tadabbur. Dan bila kita tadabbur, ayat ini mentadabbur makna Al-Quran, tetapi tadabbur makna Al-Quran hanya dapat setelah kita itu memahami apa yang ada dalam penghuraian makna tersebut. Sebab tafsir bermaksud penghuraian seperti mana makna tersebut dikehendaki oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi kena dan lah. Kena dan ke Ustaz kan. Kadang-kadang kita banyak atau tadi atau, tapi cuba kita dankan kata Ustaz, maka gabungkan satu benda itu supaya ianya lebih baik. Baik penonton, hari ini kita ada satu yang menarik untuk kita bawakan kepada anda. Kalau kebiasaan kita yang bertanya soalan adalah mereka yang dalam golongan dewasa, tetapi hari ini kita bawakan adik kecil untuk bertanyakan soalan kepada ahli panel kita Al-Fadil Ustaz. Jadi sama-sama kita saksikan adik tersebut. Silakan. Assalamualaikum. Ustaz, hari itu kan saya belajar English. Saya tunggu ayah saya solat. Boleh ke belajar English dekat masjid? Allah marah tak? Baik, alhamdulillah. Adik kita bertanya tadi sambil melambai tangan awal-awal tadi. Waalaikumsalam. Adik, okey, bertanyakan soalan, katanya dia tunggu ayahnya sedang solat di masjid. Dia belajar English ya, katanya tadi di masjid. Katanya tadi boleh ke belajar English di masjid, dan bagaimana katanya di ujung tadi Allah marah tak ada kata. Jadi mungkin Ustaz ada jawapan untuk soalan adik tersebut. Silakan. Terima kasih. Adik Adawiyah tak silap namanya ya. Sesuailah tadi Ibnu Abbas kata banyakkan bercerita tentang Sayyidina Umar sebab Sayyidina Umar tu Adawi. Jadi kalau perempuan Adawiyah, maknanya keturunan Sayyidina Umar lah tu. Jadi sesuailah insya-Allah dengan perbincangan kita sebab mukaddimah pun kata Ibnu Abbas, banyakkan kamu menyebut tentang Umar, Sayyidina Umar, kerana dia akan mengingatkan kamu kepada Allah. Baik. Sebenarnya soalan daripada adik Nur Adawiyah ni sebenarnya patut dia ambil dengan penglihatan yang jelas oleh pihak masjid sebenarnya ya. Sebab kita belum sampai pada satu fasa bahawa ilmu yang dibincangkan di masjid perlu lebih menyeluruh sebenarnya ya. Perlu lebih menyeluruh. Dan kalau kita tengok ya adik Adawiyah, kalau kita tengok di zaman dahulu ilmu ulama-ulama, katalah ulama kita ya, yang mahir dalam bidang perubatan sebagai contoh,
yang mahir dalam soal matematik sebagai contoh, yang mahir dalam bidang-bidang ilmu-ilmu cabang ataupun ilmu-ilmu alat yang lain, mereka adalah juga yang alim dalam bidang ilmu Al-Quran. Mereka juga adalah alim dalam ilmu hadis. Mereka juga alim dalam ilmu fiqh. Maknanya nak bagi tahu bahawa integrasi ilmu yang disebut hari ini orang kata ilmu duniawi, ilmu ukhrawi sangat berlaku dalam masjid ketika penyampaian. Jadi naklah kita ambil balik, kembalikan roh ni balik sehingga adik adawiyah tak ada confuse lagi. Ya, seolah-olah kita mengaji belajar bahasa Inggeris tu masya-Allah takut Allah marah. Kenapa? Sebab mengajinya dalam rumah Allah. Sedangkan adik adawiyah ingat semua ilmu yang ada di atas muka bumi ini semuanya adalah ilmu daripada Allah Subhanahu Wa Taala, dan ilmu yang boleh mendekatkan kepada Allah tak kira apa jenis ilmu sekalipun, maka itu adalah ilmu yang bermanfaat yang disuruh oleh ulama kepada kita. Ya, bukan terbatas hanya kita mengaji tafsir sahaja baru orang tu akan rasa dekat dengan Allah. Berapa ramai orang yang belajar ilmu sains tetapi dengan sebab ilmu sains dia tahu tentang kebesaran Allah. Dia belajar tentang ilmu bahasa, dia makin dekat dengan Allah. Jadi semua ilmu adik Nur Adawiyah dia semuanya adalah daripada Allah Subhanahu Wa Taala, dan kita disuruh untuk mempelajarinya sebab di sebalik ilmu adanya kemuliaan, insya-Allah. Mungkin ada yang pernah marah pada adik adawiyah mungkin bila mana membaca buku atau belajar bahasa Inggeris di masjid. Mungkin ada yang angkat tangan hype, dia kata jangan di sini, di masjid, dia kata kan mungkin ada yang seperti itu. Jadi itu satu yang patut kita elakkan dan bukalah lagi cabang untuk belajar ilmu-ilmu di dalam kehidupan kita. Baik, sidang penonton, kita ada soalan seterusnya di WhatsApp Tanyalah Ustaz dari sahabat kita. Siapa yang bertanya? Nanti kita lihat namanya. Baik, Assalamualaikum Ustaz, soalan saya, mengapakah Nabi bersabda tuntutlah ilmu hingga ke negeri China? Apakah signifikannya negeri China dengan ilmu pada ketika itu hingga Nabi SAW bersabda sedemikian? Mohon pencerahan Ustaz, terima kasih, biar tahu jangan keliru. Terima kasih sahabat kita yang bertanyakan soalan berkenaan dengan hadis Nabi, belajarlah ilmu hingga ke negeri China. Jadi mungkin ada sesuatu yang nak disampaikan dikaitkan dengan negeri China tersebut. Silakan. Baik, tentang perkataan itu ya, utlubul ilma walau bis-sin ya. Memang dibincangkan ya, ada yang menyatakan bahawa ini bukanlah termasuk dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, tetapi perkataan yang datang sebagai galakan ketika dunia Islam pada ketika itu berkembang, dan berkembangnya dunia Islam adalah termasuk juga dalam mereka mengembangkan ilmu ketamadunan itu sendiri ya. Dan kita faham bahawa ilmu ketamadunan itu memang telah ada di negeri China sejak sekian lama. Mereka mendahului dalam banyak perkara. Apapun tentang sumber tadi, tetapi kita dapati bahawa roh agama Islam itu memang begitu. Memang minta kita ini mempelajari daripada siapa pun asalkan dianya bermanfaat. Asalkan dia memberi faedah dan kebaikan kepada manusia, maka tuntutlah ilmu tersebut ya. Jadi kita tak bataskan bahawa hanya pada orang Arab saja, hanya pada orang bangsa ini saja, hanya pada bangsa ini sahaja. Maknanya ilmu, macam kita katakan tadi, kalau tadi soalan yang pertama tadi kata adakah ikut umur, dia tidak ikut umur, dan juga dia tidak dibataskan ikut bangsa, ras seseorang itu. Jadi boleh tuntut ilmu yang kemudian ilmu tersebut memberi manfaat kepada kita, kepada umat, kepada manusia keseluruhannya, maka utlub, tuntutlah, insya-Allah. Insya-Allah, itu satu galakan yang diberikan oleh Nabi SAW untuk kita sama-sama menjadi manusia yang sering dekat dengan ilmu dan mencari sebanyak mungkin ilmu dalam kehidupan, kerana berbeza manusia yang tahu dan tidak tahu. Tanya Allah Subhanahu Wa Taala, adakah sama mereka yang tahu dan tidak tahu? Itu disebutkan dalam Quran yang Al-Quranul Karim. Baik, sidang penonton, kita ambil soalan seterusnya di Facebook Tanyalah Ustaz dari sahabat kita Salrasi Cik. Assalamualaikum Ustaz dan Da'i, dalam gairah meraih ilmu, adakah ilmu yang diamalkan itu perlu seiring dengan akhlak, yakni adab yang mulia? Kerana jika diukur, ilmu iblis lebih tinggi berbanding manusia. Mohon penjelasan Ustaz, terima kasih. Terima kasih Salrasi Cik atas soalan yang ditanyakan. Wow, ini satu yang cukup hebat soalannya. Katanya tadi ilmu yang dipelajari nak diamalkan kenalah seiring dengan adab. Kerana
kerana katanya iblis lebih tinggi ilmu dari manusia yang ada dengan kita. Baik, jadi bagaimana Ustaz untuk perbincangan soalan ini? Dipersilakan. Ya, baik. Alhamdulillah, saya kira soalan kita dia seolah-olah dia masuk makin ke dalam perbincangannya. Maknanya apa membezakan ilmu yang dipelajari daripada mulut manusia yang ada akidah sebagai contoh, yang keluar dan terbit daripada hati yang berakidah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Baik, ilmu bila mana dia duduk pada kedudukan yang sebenar, apabila kita faham bahawa ilmu datang daripada Allah dan ilmu itu sifatnya tinggi, dan kita untuk mendapat ilmu tak boleh merasa kita tu tinggi. Ya. Sekiranya kita merasa tinggi, maka ketinggian ilmu tidak akan masuk dalam hati kita. Itu pantang tok nenek pertama dalam kita menuntut ilmu. Ya. Tadi pun Dai Azrin dah mukaddimahkan dengan kata-kata Ibnu Abbas sebentar tadi kan. Betapa kadang-kadang kita tak perasan sebab kegairahan kita memburu ilmu sehingga akhirnya kita mengkesampingkan akhlak dan adab. Sedangkan masya-Allah murid Imam Malik berkata, aku belajar 20 tahun dengan Imam Malik. 8 tahun saja dia ajar hadis dan hukum. 12 tahun dia ajar aku tentang adab dan akhlak. Adab dan akhlak. Kerana adab dan akhlak inilah menjadi ilmu itu nanti akan hidup dengan begitu meriah dan sesuai dengan fitrah naluri manusia. Maknanya ilmu ni ingat ya, sebab ilmu ini sekiranya kita lupa, ya ingat ilmu bukanlah tenaga ataupun kekuatan. Dia hanya potensi. Dia bukan kekuatan, dia potensi saja. Tetapi sekiranya potensi tersebut kita tak dapat salurkan dengan cara yang betul, maka ilmu akan berpotensi menjadikan seorang itu sombong. Ya, dia dapat ilmu, dia sombong. Maka sebab itulah Imam Ghazali sebagai contoh dalam Minhaj Al-Abidin, dia bagi tahu seorang hamba apa silibus dia nak sampai kepada Allah Subhanahu Wa Taala, maka seorang itu dia kata yang pertama sekali kalau dia nak melalui jalan untuk capai kepada Allah, ya, ada 7 step yang dia nak kena lalui dalam silibus untuk sampai kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan mukaddimah yang pertama seorang yang nak sampai kepada Allah ni, nak pasti sampai kepada Allah ni, ialah yang pertama al-ilmu wal ma'rifah. Ya, al-ilmu wal ma'rifah, dan disebut al-ilmu di sana adalah ilmu an-nafi'. Ilmu yang memberi manfaat. Dia tidak hanya sebut ilmu bimujarradihi, bukan ilmu saja dah, tetapi mesti ada kaitan ilmu nafi', mesti ilmu yang memberi manfaat. Dan untuk mendapat ilmu yang memberi manfaat tersebut, orang yang mempelajarinya kena jadi macam Imam Syafi'i sebagai contoh. Apa kata Imam Syafi'i? Kullama zadani ilma zadani fahma an jahli. Setiap kali aku ini bertambah satu pengetahuan kepada aku, satu ilmu kepada aku, Allah berikan aku faham, wahai Syafi'i, jahilnya engkau. Ya, maknanya makin dia berilmu, ada satu kefahaman yang datang selari dan seiring. Dan kefahaman itu lebih besar daripada ilmu yang dia dapat. Apa dia? Kefahaman betapa aku ni orang yang jahil. Jadi kalau macam tu, makin banyak dia tahu, tak menjadikan dia sombong macam iblis tadi, tetapi menjadikan dia makin tawaduk dan makin tawaduk. Jadi mungkin nanti ada soalan-soalan yang lain, kita akan perincikan lagi betapa perlunya niat, dan insya-Allah kita akan detailkan dalam mengembangkannya dalam soalan sebentar nanti insya-Allah. Insya-Allah, semakin belajar semakin banyak yang kita tak tahu. Itulah tanda keikhlasan. Bila mana belajar makin lama makin tak tahu apa yang kita belajar, makin banyak yang kita tak tahu. Jadi penonton-penonton, kita nak berehat seketika. Sidang penonton teruskan duduk di rumah, jangan ke mana-mana. Dakwah biar tanyalah ustaz yang sampaikan. Berehat seketika, jangan ke mana-mana. Ilmu itu bukan dinilai dari banyak mana yang kita hafal, tetapi ianya dinilai dari banyak mana yang memberi manfaat. Itu dipetik dari kata mutiara Imam Syafi'i
yang indah, ringkas tetapi memberikan satu pertanyaan dalam diri kita. Banyaknya aku belajar, hidup aku mungkin 20 tahun, 30 tahun, 40, ada yang 80 hingga 10, 90 tahun. Mungkin dah lama kehidupan, banyaknya belajar ilmu, tetapi hitung kembali yang mana ilmu memberi manfaat dalam kehidupan kita. Baik penonton-penonton yang sedia dan juga menanti lagi perbincangan pada hari ini berkenaan dengan tajuk meraih ilmu. Terima kasih diucapkan kerana masih setia. Dan sebelum kita nak sambung perbincangan kita, mari sama-sama kita saksikan keratan akhbar yang kami sediakan. Silakan. SPM ditangguhkan. Ini bukan waktu untuk berbulan badu bersukaria. Dan kita lihat yang awal tadi disebutkan, pembelajaran di alam maya menjadi satu keperluan di saat ini. Kalau tadi adik tu kecil, Adawiyah, Nur Adawiyah bertanya berkenaan dengan bagaimana belajar di masjid tetapi bukan ilmu agama. Dan kalau ini mungkin kita nak tanya sikit pada Ustaz berkenaan dengan bagaimana Ustaz belajar di alam maya tak berdepan dengan guru tetapi hanya di talian sahaja. Tetapi sebelum kita ulas berkenaan dengan keratan akhbar sebentar tadi, mari kita saksikan VT soalan yang kita sediakan. Silakan. Assalamualaikum Ustaz. Nak tanya, sekarang ni maklumat semua dekat hujung jari. Jadi kalau kita nak dapatkan sesuatu maklumat tu hanya berpandukan internet, atas alasan kita malu nak bertanya dengan cikgu. Macam mana tu Ustaz? Terima kasih. Jadi kalau kita lihat sebentar tadi, katanya belajar di atas talian dan kurang bertanya kepada guru. Jadi bagaimana untuk persoalan ini dan ulasan berkenaan dengan keratan akhbar sebentar tadi, kita serahkan kepada Ustaz. Silakan. Baik, alhamdulillah ada keratan akhbar, ada daripada VT sebentar tadi ya. Tapi rangkuman yang mungkin kita semua ingin sangat tahu tentangnya adalah dalam konteks dunia moden pada hari ini, orang kata global village ya, orang kata dunia tanpa sempadan. Ilmu berada di hujung jari ya, ataupun maklumat berada di hujung jari, itu lebih tepat ya. Bila kita perasan ya bahawa yang ada di hujung jari itu adalah maklumat sebenarnya ya, kita kena proses, kena convert dia untuk menjadi ilmu ya, apatah lagi kemudian ma'rifah kita katakan ya. Jadi sebab tu masyarakat, maksud saya dan kita semua kena menyedari bahawa teknologi yang ada adalah information technology, bukan information knowledge ya, IT bukan IK. Maknanya bila dia adalah maklumat ini adalah bahan mentah yang perlu diproses untuk dia bertukar menjadi ilmu. Sebab kalaulah orang berpegang semata-mata bahawa itu dianggap ilmu, maka kita akan terdedah dengan kecelaruan pada ilmu nanti. Bila kita mengambil semua maklumat tetapi kita sangka itu adalah ilmu. Ya, sebab tu kita balik kenapa kita perlu belajar mengikut proses. Sebab ilmu ni, dan Azrin ya, kita faham ya, kalau kita pergi sekolah dulu lah contohnya. Saya nak bawa balik kita ke sekolah rendah, sekolah menengah, universiti sebagai contoh ya. Bila kita imbau balik ya, bila kita berada di sekolah, ilmu tu secara umum ada dua yang kita punya interaksi. Ilmu tu interaksi dengan kita. Ada satu ilmu yang kita memang mahu tahu. Ya. Yang ni kita suka ya, dan cuba bayang sebuah sekolah yang sekolah itu adalah dipelajari hanya apa yang student mahu. Agaknya subjek-subjek yang akan hanya ada di sekolah tu. Saya yakin sekolah tu ialah sekolah yang ada dia punya dia punya ilmu, dia punya subjek-subjek dia ialah pendidikan jasmani, muzik, mungkin civic, pendidikan seni lah. Pendidikan seni ya. Sebab apa? Itu yang student mahu. Tetapi kita pergi sekolah, kita bukan hanya pelajari perkara tersebut. Ada benda lagi yang kita tak mahu, tetapi sekolah kata kamu perlu. Jadi ada benda yang kita tak nak belajar tapi kamu perlu belajar. Matematik, ya, bahasa,
sejarah, geografi contohnya ya. Jadi kita faham bila kita keluar daripada sistem persekolahan, kita juga benda yang sama. Ya, bila kita capai kita punya handphone, kita capai kita punya alat maklumat tadi, kita akan cari ilmu yang kita mahu. Betul. Tetapi kita tak tahu apa yang aku perlu tahu. Cuba bayang, ketika itu dengan kita hanya berpegang dengan ilmu yang hanya aku mahu, tetapi kita lupa kepada ilmu apa yang aku perlu tahu, maka kita anggap kita telah berilmu. Ya, macam tadilah pergi sekolah tadi. Ya, matematik tak nak belajar. Apatah lagi cikgu mengajar pula tak menarik. Ya, contohnya kan, boring contohnya ya. Jadi kadang-kadang banyak benda, elemen yang menyebabkan dalam dunia hari ini orang tertarik sehingga dia mahu tahu. Tetapi dia tetap takkan tahu apa yang dia perlu. Dan ini juga saya cakap ya, dan Yazrin, untuk masjid. Masjid kena mengambil peranan. Sebab kadang-kadang masjid juga tidak melihat ini sebagai satu cara menyusun silibus di masjid. Mereka akan hanya lebih suka bertanya kepada dipilih ustaz dulu. Ya, ustaz ni akhirnya contoh dalam bidang ilmu hadis 10 cuma dalam kitab-kitab lain. Tetapi tak ada yang mengajar tentang ilmu akidah. Sebab dikata ilmu akidah orang tak suka belajar. Kita bila ilmu, dia bukan suka atau tak suka. Tetapi soal perlu atau tidak perlu. Betul. Jadi apabila kita terperangkap dalam soal tak dapat membezakan apa yang aku mahu tahu, ada benda yang aku tak mahu. Tetapi apa yang aku perlu tahu. Maka gabungan antara mahu dan perlu inilah barulah bertukar menjadi ilmu. Jadi sebab itu kalau kita hanya mendedahkan diri kita kepada tanpa ada seorang yang menarik kita untuk kita terjun dalam bidang ilmu tersebut, maka kita akan bermain dalam ilmu hanya apa yang aku mahu, apa yang aku mahu sebab mungkin aku minat, aku mahu, aku minat, tetapi dia takkan pernah boleh menjadi orang yang berilmu kerana dia terlepas ilmu-ilmu penting. Beza di antara dua, ilmu yang kita mahu dan ilmu yang kita perlu bila digabungkan, disatukan, barulah menjadi ilmu dalam kehidupan kita yang sangat bermanfaat. Baik, kita ada pemanggil di talian. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya, siapa di sana? Abdullah Osman daripada Seremban. Ya, Tuan Abdullah Osman dari Seremban. Apa soalannya, Tuan? Ada dua. Benarkah apa juga ilmu termasuk perubatan dan segala masalah dunia ini semuanya ada di dalam kitab suci Al-Quran. Umpamanya penawar penyakit virus COVID-19 pun kalau betul-betul kita cari dalam Quran tu ada dia punya penawarnya. Dan lagi satu, macam mana nak tahu tentang ilmu yang tulen dan ilmu yang palsu. Terima kasih. Baik, terima kasih Tuan Abdullah Osman. Soalan ditanyakan dua soalan sebentar tadi. Katanya benarkah, kalau kita ringkaskan persoalan yang ditanyakan, benarkah segala apa yang kita nak tahu tentang ilmu di atas muka bumi ini semuanya ada dalam Al-Quran? Dan yang kedua soalan yang ditanyakan, katanya tadi bagaimana nak membezakan ilmu yang benar ataupun ilmu yang palsu. Jadi kita serahkan kepada Al-Fadhil Ustaz untuk pencerahan. Silakan Ustaz. Baik, Alhamdulillah. Terima kasih Tuan Abdullah Osman daripada Seremban, Seremban, yang bersama dengan kita di bawah lembayung sayap malaikat mendoakan kita semua ni, insya-Allah. Baik, adakah semua ilmu ada dalam Al-Quran? Secara umumnya jawapannya ya. Sebab Al-Quran kita tak boleh kata dia adalah buku matematik, kita tak boleh kata dia adalah buku bahasa, kita tak boleh kata dia buku sejarah. Tetapi seluruh roh ilmu itu ada di dalam itu, ada dalam Al-Quranul Karim. Jadi bagi para ulama, para mufassir sebenarnya sentiasa akan mengembangkan, dan kita akan mendapati bahawa tidak ada ilmu yang bermanfaat untuk manfaat manusia, terutamanya sebab ilmu, ingat, paling utama adalah nak bawa manusia kepada hakikat. Dan hakikat yang paling utama daripada atas segala hakikat adalah bahawa kita adanya Allah Subhanahu Wa Taala, ada Allah yang Maha Berkuasa. Jadi secara umum ya, semua ilmu akan ada dalam Al-Quranul Karim, tetapi bukanlah secara ini ayatnya tentang ayat COVID contohnya, ini ayatnya alat sekian dan sekian dan sekian, sebab Al-Quran itu diturunkan untuk ilmu secara ijmali, secara umum yang kita katakan, insya-Allah. Tetapi sekiranya kita mencari berdasarkan Al-Quranul Karim, memohon petunjuk daripada itu, Allah akan campakkan kepada kita hidayah
untuk mencari kebenaran insya-Allah, sebab kita berpegang kepada sumber hidayah yang paling besar, petunjuk ya. Wa bayyinatin minal huda, Allah sebut kata bahawa kalau banyak petunjuk maka dia adalah bayyinat kepada petunjuk-petunjuk ya. Jadi itu yang saya boleh jawab kepada soalan Encik Abdullah sebentar tadi. Dan kemudian bagaimana kita nak membezakan ya, dan Yazrin dan penonton yang saya kasihkan, membezakan. Kerana itulah mungkin sebagai satu perkara yang ulama sebutkan adalah ilmu Islam ini berasaskan kepada tradisi ilmu. Ya, kita tak dapat melarikan sesuatu kebenaran dengan tradisi. Ya, kerana itu makin kita dekat dengan tradisi ilmu, ya, tradisi ilmu, maka insya-Allah kita akan jauh daripada untuk terlari daripada kebenaran insya-Allah. Jadi apa contohnya tradisi? Tradisi ilmu Islam adalah berpegang kepada ulama muktabar contohnya, ya. Jadi apabila kita contohnya seseorang yang menyampaikan ilmu tetapi semua isi yang disampaikan adalah bercanggah 1, 2, 3 daripada ulama-ulama muktabar, maka dia telah melanggar tradisi yang kita katakan tadi. Maka melanggar tradisi lebih cenderung seseorang itu akan nanti akhirnya bercanggah dengan prinsip kebenaran yang selama ini telah ada dalam tubuh badan Islam itu sendiri ya. Jadi sebab itu bila kita belajar ya, kita pastikan bahawa setiap guru tersebut melangsungkan tradisi. Dan tradisi ini bukan sekadar pada sumber. Sumber kita tahu Al-Quran, hadis ataupun sunnah. Begitu juga ijma' dan qiyas. Tetapi kita tahu bahawa ulama-ulama itu disebutkan oleh Nabi SAW dalam bentuk warathah. Bila sebut warathah adalah dalam bentuk mata rantai untuk sampai kepada kita. Kita tidak boleh terus lompat dan menghilangkan semua peranan ulama-ulama nak sampai kepada kita dengan kita terus pergi kepada sumber. Dan ini bukan tradisi yang telah ada dalam dunia Islam itu. Jadi itu saya kira satu panduan kepada kita untuk kita dah mengetahui sekiranya ilmu yang kita pelajari dan kita ada itu sesuai dengan kebenaran dan jauh daripada kepalsuan ataupun paling tidak perkara yang tak benar. Baik, itu dua jawapan dari dua persoalan yang ditanyakan sebentar tadi dari Tuan Syed Abdullah Osman yang bertanyakan kepada kita berkenaan dengan segala ilmu yang kita pelajari umumnya ada dalam Al-Quran, dan yang kedua bagaimana nak membezakan di antara dua ilmu yang tulen dan juga ilmu yang palsu. Itulah penanda arasnya. Baik, sidang penonton yang dirahmati Allah, kita ada soalan seterusnya di WhatsApp. Tanyalah Ustaz dari sahabat kita. Apakah soalannya? Mari kita tinjau dari sahabat kita yang bertanya. Baik, Assalamualaikum Ustaz dan Da'i. Adakah ilmu itu perlu update? Contohnya macam orang tua kita yang memegang ilmu yang mereka pelajari zaman dulu masih digunakan pada zaman sekarang. Sedangkan ada sahabat Nabi kata didik anak-anak mengikut peredaran zaman, dan bagaimana hendak berhadapan dengan orang yang berasa ilmunya hebat sampai tidak dapat menerima pendapat orang lain. Terima kasih Ustaz. Terima kasih juga kepada sahabat kita yang bertanyakan soalan. Katanya tadi perlukah ilmu itu diupdate kerana mendengar satu kata-kata, didiklah anak kamu ikut zamannya. Dan yang kedua, saya lihat di bawah itu soalannya, bagaimana kita nak berhadapan dengan mereka yang menganggap ilmunya terlampau tinggi dan sampai tak boleh menerima teguran. Jadi dua soalan Ustaz, dipersilakan. Baik, terima kasih kepada siapa sahabat dia yang bertanya? Dia tak tulis nama. Tak nama ya. Unknown. Unknown ya. Baik, tak mengapa. Sebab mungkin juga kita nak cuba memahami ya. Sebab kita seperti tersedar bahawa zaman sentiasa berubah, maka bukankah ilmu juga perlu juga berubah, ya? Dan sehingga dia tidak menjadi terlampau klasik, kita katakan ya. Baik, untuk bila saya nak petik yang disebutkan sebentar tadi ya, tentang didik ya. Bila kita sebut didik ya, perkataan yang dipilih tadi adalah menggunakan kalimah didik ataupun kita kata ta'dib ya, didik ataupun ta'dib ya, adabkan mereka. Dalam bahasa Melayu kita kata didik. Baik, bila kita tengok ya, perkataan didiklah anak kalian mengikut masa mereka contohnya. Setengahnya mengatakan itu perkataan Sayyidina Umar, ada mengatakan itu perkataan Sayyidina Ali bin Abi Talib. Baik, kalau kita faham makna didik, didik ialah bagaimana ilmu itu dapat dimasukkan ke dalam diri anak
sesuai dengan bagaimana mereka bertindak mengikut sekeliling mereka. Ya. Ya. Jadi kita fahami bahawa ilmu itu tetap menjadi asas. Jadi ilmu yang menjadi asas tak berubah walaupun zaman berubah. Ya. Allah Al-Ahad, Qul huwallahu ahad, tak berubah zaman Nabi sampai zaman sekarang. Itu ilmu, ya. Hukum hakam tidak berubah daripada dulu sampai sekarang. Tetapi bagaimana kita nak memasukkan ilmu dalam bentuk implementasi keadaan sekeliling contohnya, ya. Bagaimana kita nak bagi tahu bahawa Allahu ahad dalam contohnya ada coronavirus pada hari ini. Bagaimana kita nak memasukkan didikan tersebut? Sebab ilmu itu adalah sifatnya adalah satu benda yang tetap dan jelas. Tetapi didik adalah proses bagaimana kita sebagai seorang pendidik, kalau ayah, mak, guru, bagaimana dia nak masukkan didikan tersebut dalam diri anak sehingga ilmu tersebut dapat diimplementasi walaupun dalam persekitaran yang berubah-ubah, ya. Jadi sebab itu tidak hairan kenapa adanya fatwa, ya. Sedangkan kita dah ada mujtahid sebagai contoh. Kerana apa? Sebab fatwa sebagai contoh oleh para mufti ataupun jabatan itu adalah untuk menyesuaikan sesuatu ilmu yang tetap berdasarkan kepada sumber yang tetap tetapi pada keadaan sekarang yang berbeza berbanding dahulu. Jadi kita dapati ada dua benda yang berbeza. Sesuatu yang disebut sebagai asas, yakni ilmu itu sendiri, dan didikan adalah satu benda mengikut persekitaran bagaimana kita dapat laksanakannya ataupun terapkannya supaya mereka dapat melaksanakan kebenaran dalam situasi yang baru yang mereka alami. Jadi ada asas, adanya sesuatu benda yang berubah. Tetapi asas tak berubah dengan sebab suasana yang berubah tadi, ya. Saya harap macam berbelit-belit sedikit Da'i Azrin, ya. Tetapi saya harap pagi ini insya-Allah sebab semuanya sedang lapar, jadi insya-Allah dapat mencerna. Sebab ilmu bila kita makin lapar, rupanya kata ulama, makin cepat dan tajam pemikiran kita insya-Allah. Yang kedua tadi disebutkan orang yang merasa ilmunya hebat. Allahu Rabbi, ya. Cuba bayang, Tuan Haji Razak pun ada WhatsApp saya. Dia tanya macam mana, ya, tentang orang yang ilmunya dangkal tetapi kita nak beramal secara istiqamah dan ikhlas, ya. Semua yang dikasih sekalian, kalau kita tengok dalam tafsir Ad-Durrul Manthur, Ad-Durrul Manthur Imam Suyuti sebagai contoh, dia mengembangkan kisah Nabi Allah Musa alaihi salam dan Nabi Khidir contohnya, ya. Ada satu keadaan yang mana pada ketika itu, ni bagi mungkin nak jawab dua-dualah ni, ya. Yang pertama, kata ni orang yang ada ilmu tapi Allahu Akbar, duk rasa hebat, ya. Kalau nak tegur tak ada ruang nak menegur, ya. Pernah satu ketika mereka sedang naik di atas satu sampan. Dan pada ketika itu seekor burung camar kemudian bertenggek pada tepi kapal tersebut. Dan Nabi Khidir bertanya kepada Nabi Musa, "Wahai Nabi Allah, kau tahu tak apa yang burung camar tu nak sampaikan kepada kita?" Burung camar nak sampaikan kepada kita. Maka Nabi Musa kata, "Allah a'lam, Allahu a'lam." Allah yang Maha tahu. Maka Nabi Khidir menyatakan Khidir menyatakan bahawa lihatlah pada air yang ada melekat yang sedang tergantung di hujung paruh burung camar tersebut. Maka wahai Nabi Allah Musa, itulah ilmu seluruh makhluk. Dan lautan yang luas itulah ilmu Allah Subhanahu wa taala sebagai perbandingan. Maka Allah Subhanahu wa taala sampai melalui burung camar untuk bagi tahu kepada semua manusia bahawa sebenarnya jangan pernah merasa bahawa kita tu pandai. Kerana sebenarnya seluruh ilmu itu hanya seperti air yang melekat di hujung paruh burung camar berbanding dengan ilmu Allah Subhanahu wa taala. Jadi apabila kita sedar perkara tersebut, kalau aku ni berpegang pada ilmu Allah, maka ilmu Allah menjadikan kita tu tawaduk dan merendah. Tetapi kalaulah tiba-tiba kita ada ilmu rasa sombong, maka ilmu tersebut bukan lagi datang daripada Allah Subhanahu wa taala, tetapi yang penuh tepu dalam dadanya adalah ilmu yang datang daripada syaitan laknatullah. Jadi sebab itu kena berhati-hati dan kena jauh benar-benar, wal ayazubillah. Wallahu a'lam. Itu perumpamaan sebentar tadi, air di paruh burung dan juga air yang di lautan, perumpamaan ilmu manusia dan juga ilmu Allah Subhanahu wa taala. Baik, sedang menonton, kita nak berehat seketika. Saudara terus duduk di rumah, dakwah biar tanyalah ustaz yang sampaikan. Tanyalah ustaz biar tahu, jangan keliru. Berehat seketika, jangan ke mana-mana.
Alhamdulillah, itu kita saksikan sebentar tadi, cegah gelombang ketiga. Kalau kita ingat kembali, esok dah bermula sektor ekonomi dibuka semula. Jadi walaupun ada segelintir di luar sana yang lahirkan rasa bimbang dalam diri, tetapi waspadalah dengan apa sahaja yang berlaku di sekeliling kita. Sama-sama jaga kesihatan dan ingat satu pesanan dari kami, jangan terlalu cepat untuk merasa dan meraihkan kemenangan. Yang penting sama-sama kita jaga kita, stay at home dan saling jaga di antara satu sama lain. Baik sidang penonton yang dirahmati Allah, sama-sama jom kita teruskan perbincangan kita pada pagi ini. Banyak lagi persoalan yang kita nak ambil dari media sosial dan pertanyaan di talian panggilan kita dari penonton-penonton setia Tanyalah Ustaz, dan kita nak ambil soalan seterusnya di Facebook. Kita lihat soalan dari sahabat kita Zaleha Haji Muhammad Noor. Assalamualaikum Ustaz dan Da'i. Soalan saya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sebaik-baik ilmu adalah ilmu hal dan sebaik-baik perbuatan adalah menjaga perilaku. Bolehkah Ustaz terangkan apakah yang dimaksudkan dengan ilmu hal itu? Mohon pencerahan Ustaz. Terima kasih. Kak Zaleha, Kampung Melayu, Johor Bahru. Terima kasih Kak Zaleha atas soalan ditanyakan berkenaan dengan ilmu hal. Mungkin ada di sini yang biasa mendengar perkataan tersebut ilmu hal, tetapi mungkin ada juga yang tertanya apakah maksud sebenar di sebalik ilmu hal tersebut. Silakan Ustaz. Baik, terima kasih kepada Puan Zaleha Haji Muhammad Noor yang bertanya soalan. Saya kira mungkin soalan ini akan menjawab beberapa mungkin persoalan sahabat-sahabat kita yang bertanya di Facebook. Saya lihat orang kata seerti dengannya. Pertama sekali kita ingin betulkan bahawa itu bukanlah sabda Nabi SAW. Sebaik-baik ilmu adalah ilmu hal, itu bukanlah sabdaan Nabi SAW. Kalau kita tengok dalam kitab Ihya Ulumuddin pun, Imam Al-Ghazali menuliskan di sana hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Majah dalam sunannya daripada Anas ibn Malik ibn Zaid ibn Nadar ibn Damdam Al-Ansari Al-Khazraji radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadis ni ramai kita menghafalnya, bahkan sekolah rendah pun banyak menghafalnya. Talabul ilmi faridatun ala kulli muslim. Jadi talabul ilmi faridatun ala kulli muslim. Menuntut ilmu itu faridah, satu kefarduan kepada seorang muslim. Kemudian di sana Imam Al-Ghazali dia letak satu bracket, ilmu al-hal dikatakan. Kemudian daripada situlah kemudian berkembangnya sehingga ada yang beranggapan bahawa dia adalah hadis bahawa sebaik-baik ilmu adalah ilmu hal. Kalau kita lihat dalam risalah Al-Qushairiyah Imam Qushairi, contohnya bagaimana Imam Qushairi menyebutkan bila sebut ilmu hal ni adalah ilmu, sebab ilmu ni banyak, sebab kita takut kenapa Imam Ghazali bracketkan ilmu hal adalah pertama sekali, apabila disebut talabul ilmi faridah, menuntut ilmu itu fardu, menuntut ilmu itu fardu. Dan nanti mungkin ada soalan sahabat-sahabat kita yang nak bezakan apa beza raih, apa beza apa ni raih, ada beza menuntut, mencari dan segala macam. Itu mungkin kalau naik soalan itu nanti insya-Allah mungkin kita bincangkan. Tetapi dia nak dijelaskan dalam hadis Nabi tadi, menuntut ilmu itu wajib. Jadi adakah dia maksudnya semua ilmu tuntut jadi wajib? Kan? Kalau berdasarkan kepada hadis tadi, nak bagi tahu bahawa menuntut ilmu doktor wajib, ilmu tanam pokok wajib. Maka kalau begitu apa yang ilmu wajib? Maka bracketnya ilmu hal. Maka ilmu hal merujuk kepada ilmu yang menjadi fardu ain kepada seseorang. Maka itu dianggap. Tetapi Imam Qushairi berkata bahawa dalam banyak-banyak kefarduan dalam kita menuntut ilmu, yang pertama sekali dia kata adalah sebab contohnya kalau kita tengok balik, banyak fardu yang aku kena buat. Dan di atas ilmu yang fardu, banyak yang aku kena belajar ilmu fardu tersebut. Baik, dalam banyak-banyak ilmu, bila kita sebut ilmu hal, kefahamannya yang diberi oleh ulama adalah sesungguhnya ilmu yang pertama menjadi kefarduan kepada kita adalah ilmu tentang al-ma'rifah. Ilmu tentang mengenali Allah Subhanahu Wa Taala. Ini juga perkataan yang masyhur di kalangan ulama aqidah sebagai contoh, awwaluddin
ma'rifatullah. Agama ni pertama-tama sekali adalah makrifah Allah, ya. Kerana Ibnu Abbas sebagai contoh dalam tafsirnya menyatakan dalam menerangkan ayat Allah Subhanahu wa taala, contohnya wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun, ya. Tidak aku jadikan jin dan manusia melainkan untuk liya'budun. Maka Ibnu Abbas menyatakan bahawa liya'budun bermaksud adalah liya'rafuni. Liya'rafun maknanya untuk kamu makrifah ataupun kenal Allah Subhanahu wa taala. Jadi ringkasnya adalah sebab kita nak melakukan kefarduan itu adalah apa ilmu fardu ain kepada kita, solat, puasa, zakat, ya, ataupun bila cukup haji, semua itulah kefarduan. Tetapi di awal kefarduan itu adalah ilmu akidah, ilmu mengenal Allah Subhanahu wa taala. Dan dengan sebab itulah ilmu hal dianggap sebagai ilmu yang utama. Kenapa? Sebab ilmu tu banyak, tetapi ilmu yang diwajibkan kepada kita adalah ilmu fardu ain. Daripada ilmu fardu ain yang paling teras adalah ilmu akidah, ilmu kenal kepada pencipta kita sampai kita merasai keagungan Allah Subhanahu wa taala. Jadi itu yang dimaksudkan sebentar tadi daripada apa yang disebut oleh para ulama tentang sebaik-baik ilmu adalah ilmu al-hal, ya. Baik, itu yang dimaksudkan dengan ilmu hal yang kita dengar selama ini. Itulah penjelasan yang terperinci dengan soalan dan juga istilah tersebut. Baik, kita ada soalan dari sahabat kita yang mengirim pesanan suara untuk kita yang ingin bertanyakan soalan pada hari ini. Mari sama-sama kita dengarkan. Assalamualaikum Ustaz. Saya nak tanya pandangan Ustaz. Saya merupakan seorang pelajar di Universiti Tempatan. Sebenarnya saya dengan beberapa pelajar yang lain agak kecil hati jugalah dengan pensyarah kami ni sebab dia ada sikap pilih kasih dekat pelajar lain yang lagi pandai bergaya dan pandai bodek. So, bila perkara ni berlaku, kami hilang rasa hormat dekat pensyarah ni. Jadi macam mana kami nak dapatkan keberkatan dalam meraih ilmu kalau perkara ni berterusan sehingga habis semester? Terima kasih Ustaz. Baik, terima kasih kepada sahabat kita yang bertanyakan soalan dari kiriman suara sebentar tadi yang mengatakan mungkin ada sesuatu dan juga katanya dipilih kasih kepada pelajar-pelajar lain, mungkin dia tersinggung dan terasa hati lalu dia pun tak suka kepada pensyarahnya. Yang dikhawatirkan di situ, ditakuti ada kehilang barakah dia belajar dan takut lagi katanya berlarutan sehingga habis dia belajar. Bagaimana dengan keberkatan pada ilmu yang dia belajar tersebut? Jadi Ustaz, boleh kita bincangkan sedikit berkenaan dengan keberkatan ilmu? Silakan. Baik, Masya Allah, ya. Ini mungkin satu yang real dalam kehidupan kita, yang mungkin para guru, para pensyarah, para ustaz, ya, dia terlepas pandang perkara penting adab dia, ya. Sebab adab seorang guru tidak boleh membeza-bezakan orang yang datang menuntut ilmu kepadanya, ya. Tak boleh membeza-bezakan ada orang kaya ataupun orang yang kita suka dan tak suka, ya. Kalau kita ikhlas menyampaikan ilmu perkara tersebut bagi seorang guru, dia tidak boleh berlaku pada seorang tu. Tetapi masalah sekarang ni, macam mana kami nak sampai kepada pensyarah tu, dia pun tak tengok tanyalah ustaz, kan? Kalau mungkin dia tengok tanyalah ustaz, mungkin dia tersedar, oh aku ni ada rupanya pilih kasih, yang perkara tersebut tidak boleh. Yang kerana tak boleh itulah Allah menceritakan begitu panjang ahsanul qisah, kisah yang terbaik. Isunya apa dia? Isunya adalah bagaimana anak-anak yang tak ada rasa puas, adik-beradik Nabi Yusuf. Nabi Yusuf yang tak berpuas hati dengan perasaan rasa bahawa mereka itu tak disayangi ataupun kurang disayangi berbanding dengan Nabi Allah Yusuf alaihissalam. Baik, apa yang kita boleh buat bila kita menjadi murid, ya? Yang pertama, saya kira kita jarang gunakan ini, ya. Kita jarang gunakan alat ataupun senjata yang disebut doa. Kita selalu mengadu pada kawan baik kita. Kita mengadu pada orang, mungkin kita mengadu pada mak ayah kita. Bahkan kita buat grup WhatsApp cerita benda ni, ya. Maknanya bukan nak luahkan perasaan kita. Tetapi luah perasaan yang terbaik adalah kita mengadu kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, mungkin saya jawab ni macam ala kita kena ambil satu pendekatan baru. Sebab Allah Subhanahu Wa Taala menyebut kepada kita, ya, sebab bila ada masalah seolah-olah Allah tunggu kita ni merujuk kepada Allah, ya. Sebab tu Allah kata idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'an. Ini yang kita terlupa. Aku akan menunaikan apa yang kamu pinta apabila kamu berdoa kepada aku. Jadi kadang-kadang kita sangka bahawa Allah tentulah akan selesaikan. Allah sedang nak dengar
kita minta atau tidak kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Baik, jadi sebab itu kita dalam keadaan kita kena jaga hati kita, kita ikhlaskan hati kita. Aku nakkan ilmu, sebab ilmu itu ilmu Allah yang Allah tumpangkan kepada dia. Jadi kita betulkan laras hati kita, kita betulkan layar hati kita, sebab betul kata cerdik pandai, kamu tidak pernah boleh mengarahkan angin dan ombak, tetapi kamu boleh laraskan layar yang ada dalam hati kamu. Ya, kalau kita nak laraskan semua benda, kita mana mungkin untuk kita laraskan angin, tiupan dan ombak yang bergelora, sebab mungkin kalau lepas ni kan bagi masalah lain pula. Betul. Jadi sebab itu yang terbaik adalah kita laraskan dalaman kita. Aku nak ilmu daripada Allah, aku nak ilmu daripada Allah, dan lihatlah dia hanya sebagai satu wasilah kepada kita untuk mendapat ilmu tersebut. Dan itu penyelesaian yang kita kena buat, dan penyelesaian yang lain kita boleh sampaikan perkara ketidakpuasan hati ini kepada orang-orang yang lebih tinggi ataupun sama taraf dengan dia. Mungkin dengan sebab itu menyedarkan, sebab manusia ni dia ada sifat lupa, walaupun dia seorang guru ataupun seorang pensyarah ataupun seorang ustaz, walaupun seorang ulama sekalipun, ya. Jadi mungkin dengan cara itu insya-Allah kita jaga diri kita, buat pendekatan penuh beradab, yang penting jangan burukkan, ya, sebab di situlah bila kita menggunakan pendekatan yang kotor dan tak baik, di situlah mula mencacat celakan adab kita dengan guru tersebut. Selagi mana kita tidak menggunakan pendekatan yang sifatnya cacat cela, kesakitan itu belum lagi, ya, tidak puas hati tersebut belum lagi akan menjadi penghalang kita kepada adab dengan berkat ataupun adab dengan guru tersebut. Tetapi sebab itu saya ulang sekali lagi, kuatkan dalaman, betulkan balik pemikiran kita, betulkan balik dalaman kita, dan kemudian bertindak dengan cara yang betul. InsyaAllah penyelesaian akan bersifat secara holistik, insyaAllah. Dan betul juga mungkin pensyarah tu dia terlepas pandang apa yang dia lakukan tersebut, dia pun tak sedar benda itu terjadi dengan begitu sekali sampai anak muridnya terasa tersinggung. Tetapi kita boleh selesaikan dengan cara yang sehabis baik. Itu perkara kecil. Yang lebih besar untuk kita fikirkan adalah berkenaan dengan hubungan dan juga barakah dalam kita menuntut ilmu. Itu yang lebih utama. Baik, kita nak tinjau soalan seterusnya di Facebook. Tanyalah Ustaz dari sahabat kita Sahziatul Sidik. Soalannya, Assalamualaikum Ustaz dan Da'i, bagaimana hukumnya seseorang itu mempunyai ilmu namun tidak menyampaikan ilmu tersebut hanya untuk pengetahuan dia sendiri sahaja Ustaz, atas alasan dia berusaha atas usahanya sendiri. Mohon pencerahan Ustaz yang dihormati. Terima kasih juga Sahziatul Sidik atas soalan yang ditanyakan. Dia ada ilmu, dia simpan untuk dia je. Dia kata, aku penat-penat cari, aku simpan untuk aku je lah. Kalau kamu nak, kamu pergi cari sendiri. Dia kata, kan mungkin lebih kurang macam itu dialognya. Jadi macam mana Ustaz untuk mereka yang ada sifat seperti ini Ustaz? Silakan. Baik, saya tak pasti sebab ilmu ni ilmu apa agaknya, ya. Sebab ilmu ni banyak. Mungkin ilmu masak-masak, mungkin buat kuih. Buat kuih. Kawan nak bisnes kan. Jadi kalau dia bagi tahu sekarang, jadi banyak pesaing dia. Jadi saya tak dapat nak jelas apa ilmu tersebut, ya. Tetapi kalau ilmu itu adalah ilmu agama, maka dia tak boleh dalam section ilmu yang lain. Ilmu yang kita kata kita ada ilmu masak dan kemudian ada secret recipe. Kemudian kita tak cerita, tak termasuk dalam yang kita kata menyembunyikan ilmu. Tetapi yang termasuk secara khusus, termasuk dalam hadis, contohnya dalam riwayat Abu Dawud menceritakan tentang sesiapa yang ditanyakan kepadanya ilmu lalu dirahasiakan, maka datanglah ilmu tersebut di hari akhirat baginya seperti kekang yang terbuat daripada neraka Jahannam. Maknanya orang yang menyimpan ilmu agama dan dia tak menyampaikan ilmu agama, maka penuh dalam mulutnya nanti di hari akhirat adalah penuh dengan neraka Jahannam. Jadi kalau itu ilmu agama lah. Tetapi kalau ilmu yang lain, ya, atas masalah dan kepentingan tertentu, tidaklah itu menjadi masuk dalam yang kita katakan ini. Walau bagaimanapun, apabila kita memahami soal berkat, ya, kalau kita faham soal berkat, ya, seorang yang bertanya, kemudian kita sampaikan apa saja ilmu, sebenarnya sebaik-baik manusia adalah orang yang memberi manfaat manusia lain, dan sebaik-baik manfaat adalah memberi ilmu yang kemudian dapat memberi kebaikan kepada dia. Jadi timbang-timbang sendirilah. Tetapi saya ulang balik, kalau soal agama, maka tidak boleh sama sekali dia merahsiakan ilmu yang datangnya daripada Allah dalam bentuk ilmu agama tersebut. Kan?
Jangan kita ada berasa kedekut dan juga nak menyimpan ilmu yang kita ada dalam kehidupan kita. Sama-sama sebarkan itu kebaikan. Takkan berkurang ilmu yang disampaikan kepada orang lain kerana ilmu ini ada 3 haknya: dipelajari, disampaikan dan diamalkan dalam kehidupan kita. Baik, kita dengarkan satu kata-kata dari cerdik pandai yang menyebut tuntutlah ilmu kerana bila kamu miskin, dia menjadi hartamu, dan bila mana kamu kaya, dia menjadi perhiasanmu. Itu yang patut kita ambil dalam kehidupan kita. Baik, sidang penonton yang berbahagia, kita berakhir dahulu di TV3 pada pagi ini dan kita ada sambungan 30 minit di TV9. Teruskan menonton Tanyalah Ustaz, biar tahu, jangan keliru. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, apabila salah seorang manusia meninggal dunia, maka terputuslah segala amalannya kecuali 3 perkara: sedekah jariah, ilmu yang bermanfaat baginya, dan anak soleh yang selalu mendoakannya. Hadis riwayat Muslim. Alhamdulillah, terima kasih dan terima kasih diucapkan kepada semua penonton setia yang masih lagi berada bersama dengan kita pada pagi ini menantikan perbincangan berkenaan dengan topik meraih ilmu. Pada pagi ini bersama dengan Al-Fadil Ustaz Zuramli untuk kita bawakan kepada anda perbincangan nak memberikan pencerahan kepada anda biar tahu, jangan keliru. Sidang penonton yang dirahmati Allah, kalau kita ingat satu kata-kata dari Imam Syafi'i yang menyebutkan barang siapa yang mahukan dunia perlulah dengan ilmu, dan siapa yang mahukan akhirat juga dengan ilmu, dan siapa yang memerlukan dan mahukan kedua-duanya juga dengan ilmu. Membuktikan di situ pentingnya ilmu dalam kehidupan, kerana nak lakukan apa pun dari sekecil-kecil perkara sampai sebesar-besar benda juga dengan ilmu. Baik, kita nak teruskan perbincangan kita pada pagi ini meraihkan penonton-penonton yang bertanyakan soalan. Kita lihat soalan seterusnya di WhatsApp. Tanyalah Ustaz. Baik, apakah soalannya? Assalamualaikum Ustaz dan Da'i. Semoga semua dirahmati Allah dalam kehidupan. Amin. Terima kasih mendoakan. Soalan saya mengenai meraih ilmu. Contohlah Ustaz. Rancangan Tanyalah Ustaz, walaupun rancangan ini bertahun-tahun ditayangkan di kaca TV, namun saya seorang saja yang menonton dan buat sikit catatan. Puas sudah saya mengajak ahli keluarga, ipar-duai. Namun sampai ke hari ini masih tetap saya seorang saja Ustaz. Saya pernah meninggikan suara mengajak mereka, saudara mara saya, menonton rancangan ini. Namun belum tertunai, dan bagaimana untuk tarik ahli keluarga, ipar-duai untuk menonton dan meraih ilmu dalam rancangan TV. Sedangkan dalam rancangan lain, drama, movie, berjam-jam boleh duduk di depan TV. Mohon pencerahan Ustaz. Terima kasih. Terima kasih juga kepada namanya ketua Puan Kaisla dari Johor Bahru. Terima kasih atas soalan yang ditanyakan. Panjang soalannya, tetapi ada satu yang menarik untuk kita bincangkan di situ. Bertahun-tahun lama dia menonton, daripada dulu mengajak sahabat-sahabat dan siapa saja yang dekat dengan dirinya untuk menonton sekali, tetapi sampai ke hari ini belum lagi berjaya. Mungkin ada putus asa ataupun tidak, itu perlu dilihat. Baik, okey Ustaz, bagaimana untuk pencerahan soalan Ustaz? Silakan. Oh, panjang ya, dah dekat 8 line. Baik, orang sedih memang banyak menulis. Ya, betul Ustaz. Luahan ya. Pertama sekali berita gembiranya puan yang bertanya tadi, Kaisla ya. Kaisla, anda tidak keseorangan sebenarnya ya. Jiran sebelah, jiran 2 pintu sebelah, dan ratusan ribu bahkan jutaan insya-Allah yang sebenarnya duduk meneliti. Dan berita baik juga adalah sebenarnya kenapa manusia cenderung tengok drama, tengok movie, telemovie yang berlarut-larut berjam-jam, kemudian boleh tengok ya. Kalau kita tengok, tanya kepada neurologis ya, dia orang kata apa dia? Contoh ni lah ya. Sekiranya
kita tanya ya, kenapa minda ataupun kenapa akal kita, otak kita berfikir? Dia kata apa dia? Otak berfikir sebab dia nak cepat jawapan supaya dia dapat rehat. Sebab sebenarnya ya, orang yang duduk di hadapan majlis ilmu, dia ada satu kualiti sebenarnya pada minda dia, pada akal dia. Maknanya dari segi akal dia, dia ada satu benda yang Imam Syafi'i kata zaka. InsyaAllah zakaun itu. Jadi sebab kan Imam Syafi'i menyatakan bahawa akhi lan talalal ilma illa bisittatin, ya, sa'umbika an tafsiliha bibayanin. Yang pertama sekali adalah zakaun. Jadi orang yang duduk meneleku di hadapan ini secara semula jadi, minda dia sebenarnya, minda dia itu adalah kerana dia ada zakaun, ya. Dan ini modal pertama bagi seorang yang nak menuntut ilmu. Dan apabila seseorang tidak punya zakat, sebab akal kita ni dia suka, sebab tu kalau kita tengok pattern akal ni dia suka kalau boleh dia tak nak berat. Dan kebanyakan daripada tenaga yang kita makan sahur tadi sebenarnya bukan pergi pada otot-otot tangan dan kaki, tetapi kebanyakannya dikerah kepada bahagian akal. Sebab tu akal ni dia nak adjust supaya cukup tenaga sampai ke petang. Sebab itulah dia akan pastikan bahawa tak banyak sangat penggunaan dia. Jadi kalau gitu mungkin itulah yang kata Ipaduai tadi, sebab dia adjust supaya apa mereka nak gunakan. Jadi sebab tu benda yang ringan dia suka, tetapi benda yang berat dia tak mampu. Sehinggalah kesedaran dalaman, ya, bila datang kesedaran dalaman, dia tahu bahawa tiba-tiba tersentuh hatinya untuk aku ni dekat dengan Allah contohnya. Caranya adalah solat. Ketika kesedaran dalaman tersebut memuncak pada ketika itu, barulah dia balik trigger kepada akal dia. Jadi macam puan tadi, barulah pada saat tu dia akan sama pula pada ketika itu. Jadi apakan daya, memang usaha ni perlu diteruskan. Sebab itulah tanyalah Ustaz, bukan hanya bertahan setahun 2 tahun, kerana apa? Menunggu mereka-mereka yang hati mereka tersentuh, baru nanti akan trigger kepada akal mereka supaya mereka bersedia untuk menerima ilmu. Kalaulah kita dah mula kecewa sekarang dan kita berhenti mengajak dengan hikmah, maka pada ketika itu saat mereka nak, kita dah tak ada pada ketika itu. Jadi kita kena seperti Nabi SAW, sama ada bersedia atau tak bersedia, kita sentiasa menawarkan, ya, kita seolah-olah sentiasa menjadi tempat untuk bahu disandarkan supaya insya-Allah ilmu dapat dialirkan. Jadi jangan pernah berhenti. Sebab itulah orang ilmu ini Nabi padankan dengan jihad fi sabilillah. Orang yang berjuang belajar untuk memahami, dia sama berjuang pada jalan Allah. Dan perjuangan bukanlah semudah seperti kita lenggang-lenggang kangkung untuk mendapatkannya. Kita kerahkan semua tenaga dan pahlawan dalam diri kita. Mungkin satu tentera berkuda dalam diri tak cukup, ribuan kena dikerahkan, dan barulah insya-Allah kita berakhir perbincangan nanti mendapat manfaat. Itu harapan kita insya-Allah. Mungkin tak keseorangan Puan Kak Isla, mungkin ada juga sahabat-sahabat kita yang menonton Tanyalah Ustaz pada pagi ini yang sama seperti Puan. Mungkin ada juga yang mengajak bukan hanya saudara mara, bukan hanya keluarga terdekat, tetapi juga sahabat-sahabat, kawan-kawan yang jauh yang dekat diajak, tetapi sampai ke hari ini mungkin tak berhasil lagi. Tapi ingatlah satu perkara, kita tak boleh ajak orang untuk buat baik, tetapi kita boleh tunjukkan apa itu baik. Kita boleh lakukan benda itu dan Allah memandang pada kita punya disebut sebagai peranan kita dan juga apa usaha kita, dan hasil itu biarlah Allah yang tentukan. Baik, sedang menonton yang dirahmati Allah, kita ambil soalan seterusnya di Facebook Tanyalah Ustaz dari sahabat kita Puan Huda Kamarudin. Assalamualaikum, saya merupakan pelajar bidang agama. Saya sering dipandang rendah oleh orang lain. Mereka mengatakan mencuburi bidang ini tidak akan menyebabkan saya tidak mendapat kerja dan masa depan saya tidak akan cerah. Apakah pandangan Ustaz mengenai isu ini, Ustaz? Terima kasih. Terima kasih juga Puan Huda Kamarudin atas soalan yang ditanyakan. Mencuburi bidang agama dan diperlekehkan, dikatakan masa depan tak cerah dan juga mungkin tak ada dapat pekerjaan dan sebagainya. Itulah yang berlaku di zaman kini. Jadi mungkin Ustaz ada sedikit pesanan dan juga nasihat kepada Puan Huda kita. Silakan. Okey, terima kasih Huda. Ya, saya kira ini berita baik untuk Huda sebenarnya, ya. Dan sebab bila kita belajar agama, kita kena tak boleh kaitkan aku belajar agama untuk cari makan. Ya. Itu memang tak boleh. Mungkin kalau ilmu lain tak apa.
Tetapi kalau kita belajar ilmu agama, bila orang sebut macam tu, itu tazkirah yang bagus sebenarnya. Jangan rasa kecil hati sebab tazkirah tu sangat sesuai kepada kita. Dan kita akan mula rosak, kata Imam Al-Ghazali, bila kita pergi belajar, masuk dalam kelas, kita mula berfikir bahawa dengan ilmu yang aku dapat, aku akan dapat segulung sijil ataupun ijazah. Dengan ijazah aku akan cari makan. Ya, perkara ini mungkin untuk lain boleh, tetapi untuk agama, Imam Ghazali berpesan, kalau kita nak ilmu yang bermanfaat, kena buang perkara tersebut daripada hati kita. Kita datang sebagai seorang hamba kepada Allah, ingin ilmu Allah, supaya dengan sebab itu aku akan dapat beramal. Macam tadi Da'i Azrin sebutkan 3 fasa yang katakan tadi, belajar apa tadi? Hak kepada ilmu. Hak kepada ilmu tadi, ya, sangat menarik disebutkan sebentar tadi. Maknanya tak ada sama sekali di sana hak terhadap ilmu adalah untuk kita jadi modal untuk cari makan. Jadi kalau orang sebut, alhamdulillah ada orang tolong peringatkan kita. Kena kekalkan rasa tersebut dan jangan pernah berubah sekalipun bila kita pergi menuntut ilmu, dan kemudian kita tahu bahawa nanti aku menuntut ilmu, aku akan dapat segulung sijil, dan kemudian sijil itulah menentu aku rezeki untuk makan. Pada ketika itu, kata Imam Ghazali, kita telah rosak daripada awal. Dan inilah yang paling dipesan oleh Imam Ghazali sebagai contoh, dan para ulama kita yang lain, bahawa sebenarnya ilmu hendaklah kita niat semata-mata kerana aku nak mencari redha pada Allah Subhanahu Wa Taala. Aku nak kasih sayang daripada Allah dengan ilmu yang aku makin faham pada hari ini. Bukan kerana aku nak rasa aku lebih pandai, bukan aku akan rasa lebih bijak berbanding orang lain, aku somebody, orang lain bukan apa-apa, orang lain everything saja. Maka pada ketika itu yang kita tak nak. Jadi pada saya itu sangat positif, dan bila kita menuntut ilmu, perkara tersebut kena kekal dalam diri kita. Yang tidak boleh, tak ada pasal-pasal kita rasa nak merendah diri pada satu benda yang memang patut. Dan sebab itulah ambillah perkara tersebut dan kemudian fokuskan balik hati kita semata-mata kerana Allah. Ini yang terpenting. Itu merupakan satu motivasi yang cukup hebat, kata Ustaz sebentar tadi. Walaupun nampak seperti mana pelekeh dari orang lain, tetapi ia memberikan satu tamparan hebat dalam diri untuk terus menjadi manusia yang bersemangat dalam menuntut ilmu dan membawa ilmu agama dalam kehidupan dan saling menyebarkan di antara satu sama lain. Baik, kita nak berehat seketika. Jangan ke mana-mana. Banyak lagi kita nak kupas selepas ini. Teruskan menonton Tanyalah Ustaz, biar tahu jangan keliru. Teruskan menuntut ilmu pada pagi ini, dan sepanjang kehidupan kita, dekatkan diri kita dengan ilmu untuk kebaikan kehidupan kita. Jadilah manusia yang berilmu. Sebelum kita meneruskan perbincangan kita, mari sama-sama kita baca dahulu berita terkini di Keratan Akhbar. Mari kita lihat di skrin anda. Baik, kita lihat di sana ada COVID-19, PKDK boleh PKPD boleh dilaksana, diluaskan hingga ke seluruh negeri. Putrajaya, tindakan Perintah Kawalan Pergerakan diperketatkan. PKPD boleh dilaksanakan bukan sahaja di kawasan kilang atau premis perniagaan penularan kes positif COVID-19, tetapi boleh diluaskan ke seluruh negeri. Ketua Pengarah Kesihatan Datuk Dr. Nur Hisham Abdullah berkata, bagaimanapun buat masa ini pihak Kementerian akan memberi fokus pada lokasi atau di kilang serta premis yang mempunyai kes positif COVID-19 sahaja. Okey, baik, itu sahaja yang dapat kita bacakan pada anda berkenaan dengan berita terkini, yakni COVID-19 PKPD Perintah Kawalan yang disebutkan sebentar tadi. Mungkin boleh anda saksikan terus selanjutnya di akhbar dan juga berita terkini. Baik, sidang penonton, mari kita teruskan perbincangan kita untuk waktu-waktu akhir
pada hari ini bersama Tanyalah Ustaz. Baik, kita lihat soalan seterusnya di WhatsApp Tanyalah Ustaz dari sahabat kita, dari Ismail Hisham, Tuan Ismail Hisham yang bertanyakan soalan di Tanjung Malim datangnya. Assalamualaikum Ustaz, soalan saya, apa pandangan Ustaz seseorang yang mempunyai ilmu perkomputeran, ya betul ya saya sebut, sama tinggi yang tinggi tetapi menyalahgunakan ilmu tersebut, contohnya dalam program komputer tetapi mencipta skema untuk menindas orang lain, dan ilmu desain yang tinggi tetapi melakukan editing untuk penyebaran berita palsu. Okey, dari sahabat kita, terima kasih Tuan Ismail Hashim dari Tanjung Malim atas soalan yang ditanyakan. Jadi bagaimana Ustaz? Katanya ada ilmu yang cukup hebat, cukup tinggi dalam bidang perkomputeran tetapi menyalahgunakan untuk perkara-perkara yang tak sepatutnya. Pak katanya tadi, edit yang tidak bagus dan juga skema katanya tadi. Silakan. Baik, di situlah yang tadi dari Azrin dan penonton yang dikasih sekalian, kenapa yang disebutkan oleh ulama tentang ilmu hal sebentar tadi. Ya. Maknanya setiap ilmu yang patutnya dipelajari sejak daripada tadika lagi, ya, ini patutnya dilihat dengan serius, ya. Sekolah rendah, sekolah menengah, ya. Jangan kita hanya pergi kepada ilmu tetapi apa dia punya roh, ya. Ilmu itu jasad ibaratnya, rohnya adalah sejauh mana ilmu tersebut mendekatkan manusia kepada Allah. Dan cuba bayang, ya, semua benda yang kita pelajari, bukan hanya belajar tafsir, bukan hanya belajar hadis, akan menyebabkan seorang itu akan makin dekat dengan Allah. Saya ulang sekali lagi pada diri saya, tetapi sebenarnya semua ilmu boleh mendekatkan seseorang kepada Allah. Tetapi bila kita cantas dan buang sumber roh tersebut, maka ilmu akan mudah jatuh ke tangan manusia dan tidak ada roh ilmu, sebab ilmu tujuannya adalah manfaat. Tetapi bila ilmu dibuang daripada manfaat, sebab manfaat tersebut adalah atas perintah daripada Allah, maka pada ketika itu tidak mustahil, ya. Kalau bagus bagi orang ni, dia tak tahu komputer. Sebab once dia belajar komputer, kemudian dengan ilmu yang dia ada, maka dia tidak menjadikan komputer tersebut sebagai alat yang akan memberi manfaat, bahkan merosakkan manusia. Dan ilmu yang sebegini memang kita tahu ilmu yang akan menjahanamkan seseorang, sebab syaitan juga akan mengembangkan kemaksiatan kepada manusia kepada asasnya, yakni pada ilmu seseorang. Jadi sebab tu apa yang boleh kita katakan, ada pandai editing, boleh design sistem, tetapi untuk sesuatu yang kemudian menjadikan merosakkan manusia dan tidak mendatangkan manfaat, tidak ada nilai sama sekali pada ilmu tersebut. Dan sebab itulah mungkin untuk orang begini kita harap akan ada, sebab peruntukan undang-undang ada untuk mereka, tetapi untuk anak-anak kita yang sedang belajar di universiti, pensyarah-pensyarah yang mungkin mendengar, para ibu bapa, para guru yang mendengar apa yang kita katakan, setiap masa marilah kita didik anak kita, pelajar kita, siswa-siswi kita untuk tahu bahawa ilmu hal adalah ilmu yang mana kita minta supaya semua ilmu yang dipelajari ada rohnya, dan rohnya adalah untuk mendatangkan kemanfaatan demi kerana nak mencari keredaan Allah Subhanahu Wa Taala. Maknanya pada ketika itu kita akan menyelesaikan keseluruhan masalah. Bukan hanya orang jadi baik bila belajar tafsir, orang tak hanya baik bila belajar ilmu tasawuf, tetapi orang belajar ilmu komputer dia jadi baik, orang belajar ilmu matematik dia jadi baik, kerana ilmu tersebut sentiasa berada pada tempat yang betul. Dan kerana itulah saya lihat dalam buku pengurusan yang sangat baik, Dr. Siddiq Baber menyentuhkan tentang bagaimana compartmentalization yang dikatakan pada hari ini tanpa sedar telah merosakkan manusia. Kita pecah-pecahkan dan asing-asingkan, menyebabkan akhirnya kita jauh. Dan ini disebut oleh Nabi SAW, manusia tak makin dekat dengan Allah illa bu'dan, tetapi makin jauh daripada Allah. Itu yang kita takut, ya. Banyak ilmu dia pelajari sangat hebat dalam ilmu dalam sesuatu bidang, tetapi salah guna dalam kehidupan. Itu yang khawatir datang dalam diri kita. Baik, kita ada pemanggil di talian. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, tuan, siapa di sana? Ya, saya Omar Abdul Majid dari Felda Cini Timur 3, Pekan Pahang. Assalamualaikum Ustaz dan Dai. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ya, Tuan Omar, apa soalannya? Soalan saya begini, Ustaz, ya. Biasalah Ustaz, semua orang nak ke ilmu, ya Ustaz, ya. Semua kan jika ada ilmu ni boleh menaikkan darjat seseorang. Kadang-kadang bila kita ni bukan semua, ya, ada segelintir Ustaz, ya. Kadang-kadang mereka dah ada ilmu yang cukup tinggi dah Ustaz, dari segi ilmu Al-Quran, ilmu dunia, ilmu akhirat, semua ada mereka. Tapi kadang-kadang
ada yang nak mengajar balik. Mereka mengenakan upah yang tinggi, Ustaz. Jadi bagaimana sudut pandangan Islam sendiri apabila kita berilmu dan ingin mengajar kepada orang dan meminta upah pula, Ustaz. Jadi apakah sudut pandangan Islam dan Ustaz sendirilah mengenai segelintir masyarakat yang berilmu, pengetahuan ahli ilmuwan ini mengenakan bayaran untuk dia mengajar balik semua ilmu yang diperolehi itu. Itu soalan saya, Ustaz dan Da'i. Terima kasih banyak, Ustaz dan Da'i. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Tuan Umar Abdul Majid. Soalan yang ditanyakan, kalau kita boleh lihat soalan di situ, mungkin kita boleh ringkaskan ada dua ya. Yang pertama, bagaimana mereka yang mengajar dan minta upah, dan yang kedua, bagaimana bila minta upah tersebut minta pula dalam keadaan yang tinggi, Ustaz. Jadi mungkin dua perkara ini yang nak dibincangkan pada waktu ini, Ustaz. Jadi mungkin ada jawapan, silakan. Baik, terima kasih Encik Omar yang setia dan sentiasa bersama kita. Baik, soal upah ya, ataupun apapun yang didapati oleh seorang yang mengajar, ya, mengajar dan mengajar tu sama ada apa saja ilmu, dan kemudian kita khususkan mengajar ilmu agama, ya, adakah boleh atau tidak? Maka sebenarnya para ulama telah membuat keputusan tentang harus dan bolehnya, ya. Dan tidak ada mereka yang mengatakan bahawa tidak boleh. Cuba bayang seorang yang guru yang tak buat apa melainkan mengajar dan dia tidak boleh menerima upah, dan saya rasa dan saya kira pastinya kita juga bersetuju bagaimana mungkin dia nak menyara hidup dia, diri, keluarga dan segala macam. Ini dia telah dibahaskan oleh para ulama dan kemudian menyatakan tentang harus dan bolehnya perkara tersebut, ya. Dan mungkin persoalan yang disebutkan sebentar tadi tentang bayaran yang tinggi, ya. So bayaran yang tinggi ini saya kira ini di atas kemampuan. Sekiranya mungkin sebagai contoh ada orang yang berkemampuan, ya, sebab mungkin organisasinya contohnya, ya, berkemampuan sebab dia tidak ada satu batas, ya, dia atas macam perkhidmatan yang diberi, kemudian sejauh mana kita nak membayar perkhidmatan tersebut. So dalam konsep ini sekiranya kita rasa bahawa dia tidak mampu, kita tak nak kepada perkhidmatan tersebut, maka kita tidak perlu mengambil perkhidmatan tersebut. Sebegitu saja, semudah dalam secara muamalahnya, ya. Jadi pada saya cuma mungkin nasihatnya, masya-Allah, kalaulah dengan sebab itu menjadi terhalangnya ilmu, maka amat malanglah bagi masyarakat dan guru tersebut. Kenapa? Sebab apabila dibataskan hanya tentang bayaran, maka pastinya ilmu akan hanya sampai pada orang-orang tertentu, dan kita tahu bahawa ilmu yang paling utama bagi orang yang menyampai, Nabi sebut dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, antara perkara yang walaupun kita telah meninggal dunia tetapi insya-Allah ianya akan berkekalan kepada kita, yang disebut oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang idza mata ibnu adam inqata'a amaluhu illa min thalathin. Antara daripada thalathin itu adalah ilmin yuntafa'u bihi. Jadi kalaulah seorang tu fokus semata-mata untuk lebih dan akhirnya dia tak dapat menyampaikan ilmu, bahkan kalau lebih parah, ya, dia akan pergi lebih teruk lagi, akhirnya menjadikan dia seorang yang menyembunyikan ilmu dengan sebab tidak mendapat bayaran yang dikehendaki tersebut, maka pada ketika itu kita khawatir niat seorang yang menyampaikan ilmu itu telah berubah dan dia menyembunyikan ilmu kerana asbab duit tadi, maka pada ketika itu hadis yang disebutkan dalam riwayat Abu Daud tadi, kita takut kena kepada seseorang penyampai ilmu kerana dia tanpa sedar dia telah tidak menyampaikan ilmu yang Allah berikan kepada dia, dan Nabi menyebutkan bahawa dalam mulutnya akan penuh dengan api neraka di hari akhirat, wal iazubillah. Kan berlari niat tersebut kerana mungkin ada sesuatu yang mengusik hatinya nak menyampaikan ilmu, akhirnya berubah hati menjadikan dunia itu lebih awal daripada ilmu yang ingin disampaikan. Baik penonton-penonton yang setia dengan Tanyalah Ustaz, kalau kita perhatikan kata Imam Syafi'i, jika mahukan ilmu itu ia perlulah dengan 6. Yang pertama kecerdasan, yang kedua semangat, yang ketiga perlulah bersungguh-sungguh, yang keempat mestilah dengan biaya, yang kelima mestilah belajar berguru, dan yang keenam mestilah belajar itu panjang masanya
tul zaman, panjang masanya. Itulah 6 benda yang perlu ada jika kita ini mahu menjadi seorang yang meraih ilmu dalam kehidupan kita. Baik, kita telah pun sampai pada kesimpulan untuk perbincangan kita pada pagi ini. Sedar tak sedar, sudah pun kesimpulan. Jadi kita minta Ustaz untuk berikan sedikit kesimpulan, rangkuman atas apa yang kita bincangkan pada pagi ini untuk menyimpulkan perbincangan kita meraih ilmu. Dan mungkin Ustaz boleh masukkan dalam kesimpulan tersebut apakah bezanya meraih, mencari dan mendapat. Ustaz, dipersilakan. Baik, sebab tu tajuk kan. Ya, tajuk. Jadi semua yang dikasih sekalian, sebenarnya ada jawapan pada apa yang Da'i Azrin sebutkan sebentar tadi tentang pesan Imam Asy-Syafi'i tentang apa, ya akhi lan tanalal ilma illa bisittatin, yang disebutkan tadi, kamu sama sekali tak akan dapat ilmu melainkan 6 perkara. Jadi kalau kita tengok 6 perkara tadi yang kita katakan zakaun yang ada pada seorang, kemudian hirsun adalah perasaan yang tamak, bersungguh-sungguh nak, ya, dan di situlah letaknya yang kita kata raih tadi. Walaupun rezeki dan ilmu ni dalam bahasa Arab digunakan dalam kalimat yang paling basic, disebut sebagai talab. Talab ni maknanya tuntut, ataupun dalam bahasa Inggeris disebut claim, ya. Kita lebih faham bila kita sebut claim. Sebab claim, tuntut ni maksudnya kita tak boleh claim apa yang orang lain punya, ya. Maksudnya katalah kita kontraktor dan Yazrin, ya. Kemudian kita buat satu kerja, kita tak boleh claim orang lain punya bayaran dan kita jadi untuk kita. Jadi kerana itu dia mesti kepada apa yang kita dapat. Dan inilah, dan maksudnya raih adalah satu benda yang nak menunjukkan betapa kita nak betul-betul ilmu tersebut, ya. Jadi itulah harapan kita, insya-Allah. Ya, mungkin Ustaz boleh tutup dengan doa ringkas, insya-Allah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdal hamidin, hamdal syakirin, hamdal dzakirin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa kafi'u mazidah. Ya Allah, ya Rabbana, lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma ya Rahman ya Rahim ya Malikal Quddus ya Malikul Quddus. Allah, ya Tuhan kami, ij'al jam'ana hadza jam'an marhuma. Engkau jadikanlah, ya Allah, majlis kami ini, ya Allah, majlis yang benar-benar Engkau beri rahmat kepada kami, ya Allah. Amin. Wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan maksuma. Jadikanlah, ya Allah, berpisah kami, berpisah orang yang diampunkan dosa kami, ya Allah. Ya Allah, kami menadah tangan di bulan Ramadan penuh berkat, ya Allah. Engkau angkatlah darjat kami, ya Allah. Engkau berilah kebaikan di bulan ini buat kami, ya Allah. Engkau berilah kebaikan sebanyak-banyaknya kepada keluarga kami, ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, berikanlah kami ilmu yang bermanfaat, ya Allah. Jadikanlah kami rezeki yang baik dan jadilah amal kami diterima oleh Engkau, ya Allah. Allahumma ya Hanan, kami sangat ingin mengambil kesempatan untuk mendoakan ayah dan ibu kami, ya Allah. Angkatlah darjat mereka setinggi-tingginya dengan darjat yang paling tinggi, ya Allah. Berilah kebaikan yang sebaik-baiknya buat mereka di dunia dan di hari akhirat, ya Allah. Amin. Ya Allah, jadikanlah mereka yang menadah tangan pada saat ini dan mengaminkan doa ini, ya Allah. Nama-nama mereka, ya Allah, terdaftar dalam daftar ahli syurga, ya Allah. Jangan ada walau seorang daripada kami dan orang yang kami sayang yang berada dan tercecer masuk dalam neraka jahannam. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih diucapkan kepada Ustaz. Hidup bukanlah banyak mana harta yang kita kumpul, tapi sebesar mana manfaat dalam kehidupan kita. Nak bahagia, kuncinya adalah syukur. Jangan lupa saksikan esok bersama dengan Da'i Hilman, moderator, ahli panel Ustaz Ahmad Syukri, Muhammad Yusof dengan kupasan kelazatan bersyukur. Teruskan menonton Tanyalah Ustaz biar tahu. Jangan keliru. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.